pertama nak menggalakkan masyarakat terlibat dalam pengurusan jenazah, iaitu melalui pendidikan seperti ini, kursus begini, dan juga sebagai penglibatan secara sukarelawan dalam pengurusan jenazah yang sebenar di hospital ataupun di karya. Jadi itu juga tujuan utama pihak Masjid Syarif menganjurkan kursus begini, supaya tuan-tuan bukan hanya sekadar mendapat ilmu, bahkan bersedia untuk menjadi salah seorang tenaga ataupun sukarelawan untuk pengurusan jenazah dalam karya tuan-tuan ini. Ya. Yang kedua, SPJM ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang berkemampuan. Kita tahu ada yang ada kesedaran dia join khairat, alhamdulillah, itu yang terbaik. Join khairat, murah dah tu, RM50. RM50 tu bukan seorang, katanya dengan tanggungan sekali. Ya tuan je, betul lah. RM50 setahun. Kalau dibahagi pula dengan 12 bulan, berapa tu? 25 sen ke berapa sen dia? Sangat-sangat sedikit ya. Sebulan, makna kata RM50 tu lah sehari dalam beberapa sen je. Jadi ini persediaan awal, sebab tu tanah perkuburan antara kos yang paling tinggi. Sungai Pusu tempat tuan-tuan ni je, tak silap saya kalau hari malam 1,100 hari malam. Lebih kurang Kalau hari siang 7,5 malam, kadang-kadang 1,000 tak, mencecah 1,000 lebih. 7,5 hingga 1,000, itu ikut waktu. Kalau taman ibu kota, hari siang 1,400, malam 1,600. Jangan main-main ya. Jadi RM50 setahun tu apalah sangat. Joinlah khairat, sebab tu adalah konsep untuk kita bantu-bantu sesama kita. Macam SPJM pun ada khairat juga, tapi khairat kita ni lebih kepada kebangsaan lah. Berlaku meninggal kat mana-mana, kita akan bantu uruskan juga. Itu lain lah pula kos dia. Cuma nak bagi tahu, sekiranya orang tu tak ada kesedaran awal, tiba-tiba berlaku kematian, jadi keluarga pula tak mampu nak bayar kos kubur mahal beribu apa semua. Jadi saya yakin dan pasti tak ada masjid yang akan menolak. Masjid tetap akan uruskan, sebab tu tanggungjawab kifayah kita. Cuma takkanlah kita nak mengharapkan masjid saja membantu, kita tak ada persediaan langsung ya. Jadi SPJM juga begitu. Sekiranya orang tu betul-betul tak ada kemampuan, tak ada persediaan apa semua, maka kami antara NGO yang ke hadapan membantu tanpa ada charge bagi mereka yang tak mampu tadi. Bukanlah maksud semuanya percuma kita tanggung. Tidak, mana nak cari dana semua. Jadi orang yang mampu adalah kos dia ikut karya tu, bayarlah, dia bayarlah. Tapi kalau tak mampu, tanggungjawab kita lah bersama. Cuma tujuan masuk khairat ini supaya kita tidak menyusahkan orang setelah kita meninggal dunia ya. Waktu hidup boleh berjalan sana sini, seronok sana, makan minum sedap-sedap, tapi bila buat kematian nak free, banyak cantik kan. Baik, tapi benda tu tak mustahil, mungkin akan berlaku pada siapa saja ya. Baik, yang ketiga, tujuan SPJM ini ialah persediaan awal sebelum berlakunya bencana alam. Alhamdulillah, negara kita terletak di zon khatulistiwa yang terhindar daripada laluan api Pasifik, lingkaran api Pasifik yang menyebabkan gempa bumi ataupun faktor-faktor bencana alam yang lain ya. Yang berlaku selalunya dekat negara jiran, Indonesia, Filipina, itu berlaku gempa bumi, taufan dan sebagainya. Negara kita ni terlindung. Tapi tak mustahil akan berlaku bencana alam tu pada bila-bila masa. Misalnya kejadian COVID tahun 2020 baru mula, berapa ramai yang meninggal dunia. Kami SPJM uruskan jenazah sehingga 30 hingga 45 kes sehari. 30 hingga 45 mayat sehari di KL saja. Belum lagi negeri-negeri lain. Jadi bayangkan kalau tak ada tim pasukan yang mantap, maka mungkinlah pengurusan ini akan jadi kelang kabut. Jadi sebab itulah persediaan awal sebelum berlaku bencana alam. Itulah tujuan faktor SPJM ditubuhkan. Dan visi kami ialah ke arah pengurusan jenazah patuh syariah, iaitu mendidik dari sudut hukum, hakam, adat dan sebagainya, profesional. Kami bukan sahaja NGO bersendirian. Di belakang kami ada 130 agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Baru hari Selasa hari tu, kami baru melancarkan Kongres Sinergi Sosial Nasional tahun 2024. Ya, kali yang kelima. Dibuat di Royal Chulan Hotel. Ketika itu semua agensi yang terlibat
yang mana membantu masyarakat JKM, MAWIP, Pusat Zakat apa semua berkumpul dengan SPJM semua untuk mencari solusi atau perkara yang memudahkan masyarakat untuk buat tuntutan. SPJM berperanan sebagai apa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kematian keluarga, setelah selesai surat mati itu kami tak pegang saja, kami serahkan pada badan-badan yang ada 130 agensi tadi. Semua dia akan semak apakah yang layak dibantu kepada keluarga si mati ni. Antaranya perkeso. Kan kita nak tuntut sokso apa semua, kena ada dokumen apa semua. Jadi melalui program sinergi sosial, bukan tuan-tuan yang pergi cari perkeso. Perkeso datang ke rumah cari tuan-tuan. Itu dia antara kelebihan dia yang telah kami create benda ni. Memudahkan, ya, supaya ibu tunggal yang baru kematian suami, anak kecil-kecil nak pergi pejabat sana sini turun naik minta bantuan, tak payah, mereka yang datang ke rumah. Ini yang program yang kami buat sekarang ni melalui program sinergi sosial. Dan sebab itulah program ni sangat membantu. Dah 5 tahun dah, lebih kurang katanya dah 400 kes yang kita dah selesaikan untuk tuntutan-tuntutan yang kadang-kadang keluarga tak mampu nak pergi, ya. Baik, dari sudut antarabangsa pula, SPJM bukan sahaja di luar negara, di dalam negara, bahkan di luar negara. Kalaulah berlaku kematian di luar negara mana-mana pun, selagi mana ada duta kita kat situ, selagi itulah SPJM boleh dirujuk. Sebab kami merupakan penasihat ataupun salah seorang tenaga pengajar untuk Institut Diplomatik dan Perhubungan Antarabangsa Wisma Putra. Mana-mana pegawai kerajaan yang nak jadi pegawai duta dekat luar negara, mereka perlu masuk ke kelas saya sendiri untuk diberi taklimat. Dan bila berlakulah kematian rakyat Malaysia di luar negara, antara tempat yang dirujuk ialah SPJM untuk memberi nasihat sama ada nak ke bumi di sana, tempat-tempat yang pengurusan jenazah di sana, ataupun nak bawa balik. Itulah antara peranan kami di peringkat international. Jadi tuan-tuan, itu sebuah ringkas tentang background SPJM. Mana remote tadi? Tak ada. Sini. Okey. Baik. Dah bukit. Saja nak bagi dia berjalan. Baik, terus kepada yang program ni, kita ambil sikit lagi. Yang ketiga, sebelum mayat itu dimandi dan dikafankan, apa kita nak buat? Dia baru meninggal. Sumbat kapas ke dalam 2 lubang hidung dan telinga mayat. Sumbat kapas 2 lubang hidung dan telinga mayat. Apa tujuan dia? Untuk mengelakkan serangga masuk. Serangga, nyamuk, lipas, lalat masuk kan. Jadi kita tutup. Atau mengelakkan tercair darah ke apa keluar mengalir. Tutup dengan jumlah sekadar yang boleh atau sekadar yang sesuai. Banyak orang kita dia masukkan kapas kat hidung mayat tu bukan sekadar yang boleh, selagi boleh. Boleh lagi ni, boleh lagi. Kembang hidung mayat tu kan. Bila nak mandi mayat, tengok apa kembang sangat hidung mayat ni. Tarik keluar kapas, la ilaha illallah, daripada tekak ni. Jangan menyakiti mayat. Sedikit saja, okey? Baik. Yang keempat, keluarkan gigi palsu dan tutup mulut mayat. Siapa yang pakai gigi palsu, pesan siap-siap kat anak. Ni gigi ni nampak cantik kan? Ni gigi palsu ni. Cakap macam tu. Supaya anak tak terkeliru nanti. Okey? Gigi palsu ni keluarkan ketika mana dia tengah nazak ataupun ketika mana dia baru meninggal dunia. Sebab kalau dah lama, dia akan kancing gigi. Mulut terkunci. Jadi susah kita nak keluarkan. Baik, kalau gigi palsu tu tak boleh dicabut kerana dia gigi yang ditampal, implan tu. Maka kalau tak boleh cabut guna tangan, jangan sesekali kita guna pelayar. Minta pelayar, dia pun yakin ni gigi palsu ni. Dia tarik kau kata, ya Allah gigi betul. Tersilap kan. Kalau tak boleh cabut guna tangan macam biasa gigi palsu tu, biarkan sahaja. Biarkan gigi tu melekat saja begitu. Walaupun tu gigi emas 916 kan. Yang atuk pakai, yang pakai tu gigi emas tu kan, sayang tu. Kalau jual tak ada harga tu. Waktu hidup tak nak buat, dah meninggal baru kita nak buat, susah lah. Termasuk yang pakai besi tu apa? Braces. Jangan pandai-pandai minta screwdriver pula. Minta screwdriver. Kenapa? Ni besi ni kena cabut ni. Dicungkir, berdarah mulut mayat tu kan. Jangan sakiti mayat, biarkan sahaja.
di situ. Baik. Kalau misal kata rambut dia berwarna, rambut warna ni, dia dye rambut dia warna merah, warna kuning, warna hijau, dan mata traffic light dah kan. Nak apa, macam mana kita nak buang warna tu? Dah guna shampoo tak jalan, dah guna Clorox tak jalan, guna thinner tak jalan. Habis semua bahan dah. Botakkan saja tuan-tuan. Ambil mesin pencukur tu botakkan. Botak sampai licin. Masa meninggal. Ya, masa meninggal tu. Tapi hukumnya haram lah. Haram lah buat begitu. Jangan buat begitu. Ya, betul, tak payah cukur. Ya, jangan dicukur. Berdosa, haram hukumnya ya. Kita seksa ya, menyakiti mayat. Apa yang ada pada badan mayat jangan dicabut. Begitulah maksud dia. Kecuali yang pakai Q-Tech. Q-Tech kan, kuku tu kan, color tu kan. Kita dah kikis, dah buang-buang, tak boleh buang. Patahkan kuku yang Q-Tech tu. Patahkan habis. Biar berdarah tak apa. Kerana apa hukumnya haram buat begitu? Boleh tak? Haram tau. Tahu tak haram tu apa? Haram kita batahkan kuku dia. Maksudnya kembali kepada tadi saya kata, biarkan sahaja. Lembut je kita mandikan dia. Ada bintang-bintang lah kuku ni, biarkan. Ya, kuku dia degam sekali panjang kan. Dia buat kuku tambahan panjang tu kan. Yang tu kita mungkinlah boleh patahkan. Tapi kalau kuku asal dia memang panjang, itu jangan kita patahkan, biarkan saja. Okey? Baik, ada satu perkara lagi tentang orang yang bertatu. Badan dia bertatu. Ya, tatu pula gambar binatang, dragon, gambar naga sebab dia ahli kelab dragon. Ni pula ahli kelab tiger, gambar harimau. Ahli kelab tikus, ahli kelab monyet, semua macam binatang lah, macam dalam zoo negara kan. Ataupun badan dia tu dia lakarkan dengan unsur-unsur keagamaan orang lain. Contohnya gambar salib, besar salib. Mungkin dulu dia mu'alaf, dia baru masuk Islam. I love Jesus dia tulis. Saya pernah berhadapan dengan mayat begini, yang ada gambar salib kat tangan dia semua kan. Mungkin dia baru masuk Islam, Allahu'alam. Jadi mayat begini kita kena buang. Macam mana caranya? Pertama, kita gunakan ni brus dawai yang gosok buntut kuali tu, calahkan tulisan tu supaya hilang tulisan tu. Calahkan. Ya. Yang kedua, kaedah mudah sikit, tak payah calahkan. Kita guna pisau sagat yang buah tu, siapkan bahagian atas je, halus je saya atas. Betul. Yang ketiga ada lagi. Apa dia? Lagi mudah. Panaskan setrika, tekap kat badan mayat. Tiga-tiga tu haram juga kak. Jangan buat tiga-tiga perkara begitu. Saya bagi tahu sebab apa? Mungkin ada orang ataupun pernah berlaku, dia cuba nak buat kasar-kasar ya. Jangan kasar dekat mayat. Habis gambar salib tu macam mana? Biarkan. Lalukan air dengan lemah lembut. Kalau dia pakai cincin yang tak boleh tanggal, melekat, pun biarkan juga. Jangan paksa. Pendek kata, urus jenazah ni ikut kemampuan kita. Di luar kemampuan kita, tak perlulah kita rasa macam alah, rasa bersalah sangat, air tak lalu kat situ. Bukan kemampuan kita, bukan kita sengaja. Biarkan saja. Okey? Perlu tayamum tak? Tak perlu tayamum. Kadang-kadang ada orang kata, oh air tak kena ni, lepas mandi ni kita kena lap dan tayamum mayat sebab air tak kena. Salah. Sebab tayamum mayat ini berlaku pada dua keadaan saja. Pertama, apa dia? Jika tak ada air. Ya, kalau ikut fiqah, tak ada air itu macam mana? Sejauh keluasan 25 km. 25 km. Kalau setakat Gombak tak ada air, pergi Selayang ada air lagi. Kan? Pergi Setapak ada air. Maknanya ada sumber lagi yang terdekat. Pergilah. Tapi nak katakan bahawa kalau tak ada air betul-betul, baru boleh tayamum. Yang kedua, jika mayat tu tak boleh kena air, contohnya mayat tu terbakar atau penyakit kulit yang kronik, maka tak boleh kena air. Kalau kena air, luruh kulit dia, maka ketika itu boleh tayamum. Selain daripada kaedah itu, selain daripada keadaan begitu, maka tak perlu kita tayamum. Ada orang kata baby baru lahir ataupun budak kecil yang belum sunat mati, lepas mandi kena tayamum. Tak perlu.
Sebab kita tak mandi je lah. Kalau dia kena tayamum, 2 keadaan tu saja. Yang bukan kerana dia ni belum sunat, ada najis ke apa tu, tak. Itu kadang-kadang penambahan yang kita tak ada rujukan apa pun. Ya. Baik. Kemudian bersihkan cecair daripada mulut hidung mayat. Hidung air keluarkan, picit keluarkan. Mulut ni kita keluarkan, lap-lap saja. Masuk kapas, ya. Dan ambil kain sebesar tudung bawal tu, gulung-gulung, ikat daripada bawah dagu ni, naik ke atas macam dalam gambar tu kan, tutup. Tu namanya ialah ikatan pocong. Ikatan pocong yang kita panggil hantu pocong kan. Asalnya ikatan pocong. Okey, macam tu keadaan dia. Baik, kemudian yang kelima, tukar pakaian mayat dengan pakaian bersih dan mudah tanggal. Buka pakaian dia, letakkan pakaian bersih. Contohnya kain batik lepas. Tutup aurat dia. Kenapa kena buka baju dia, seluar dia? Sebab badan mayat akan mula keras. Jadi susah kalau kita nak buka kalau dia dah dibiar lama. Jadi kalau dibiar lama susah sangat, nak buka baju macam mana? Terpaksa gunting. Sayanglah. Baju tu elok lagi. Boleh basuh, cuci, pakai balik. Ataupun boleh jual kat bandel kan. Ada manfaat dia. Tapi nak kena gunting. Sebab apa kita lambat buka? Buka dan pastikan tutup aurat dia. Depan, belakang, semua. Terutamanya orang perempuan. Aurat dia lebih. Kepala semua pakai tudung. Pakai tudung tak payahlah tudung macam tudung bawal nak lilit-lilit. Sekadar tutup bahagian rambut sahaja. Ada kes yang saya buka muka mayat tu, tengok rambut dia mengerbang. Saya tanya waris dia, kenapa tak pakaikan tudung pada arwah ni? Tak apalah Ustaz, arwah ni free hair, kata dia. Free hair, semua orang tahu rambut dia macam mana. Confident dia jawab gitu kan. Bukan masalah free hair, tapi itu adalah tanggungjawab kita. Bila meninggal adalah tanggungjawab kita menutup aurat dia. Baik, jadi kena jaga bab ini. Yang keenam, kiamkan tangan dan ikat sendi jenazah. Okey, dah buka baju semua. Kita tukar kain, tangan dia kiam gini. Tangan kiam, kemudian kalau perlu ikat, ikat. Kadang-kadang ada jenazah yang bila kita letak begini, tangan dia jatuh balik. Maka kita kena ikat. Ikat tu sekadar untuk menahan saja daripada jatuh. Bukan ikat mati Ikat ribbon saja. Dan ikatan ini sebelum mandi dan kafan. Masa kafan tak perlu ikat. Okey, ikat tangan. Kemudian yang kedua, ikat lutut supaya rapat, lurus. Dan yang ketiga, ikat dua ibu jari kaki dia supaya tegak. Lurus, tegak macam ni. Supaya waktu nak kafan, mayat tu nampak cantik dan sempurna. Begitu saja. Ya, sebab badan mayat akan mula keras. Begitu. Ada kes yang berlaku beberapa tahun yang sudah. Seorang lelaki tua, umurnya 90 tahun, meninggal dunia di rumah. Anak dia 4 orang lelaki. Umur dah 40, 50, 60 dah. Jadi waktu saya sampai pagi tu, dia bawa ke surau. Tengok jenazah tu masih berpakaian, belum dibuka lagi, pampers pun masih ada. Saya tanya anak dia bila meninggal. Dekat pukul 11 malam tadi lah. Maknanya malam tadi dah, ni dah pukul 7 pagi. Kenapa tak buka baju abah ni? Tak buka pampers je? Kami tak tahu Ustaz. Ustaz buatlah, kata dia. Dia kata begitu. Tak apalah. Saya pun buka lah baju, terpaksa gunting sebab badan dah keras. Pampers pun kita buang, cuci, najis semua. Waktu saya nak mandikan, saya cuba nak kiamkan tangan dia. 4 orang anak lelaki dia tengok je kan. Nak kiamkan tangan dia keras. Terpaksa lurus je lah. Tangan keras, tak boleh nak bengkok. Saya cuba tak boleh. Saya kata pada anak dia, nanti waktu kafan, tangan abah begini. Saya kata, buatlah Ustaz, kata anak dia. Ikutlah, kami ikut saja. Salah seorang anak dia tak setuju. Dia kata, Ustaz, saya kalau boleh nak ayah ni, tangan dia macam jenazah yang lain. Kiam juga. Saya kata, bukan saya tak nak, tapi memang tak boleh. Tak apa Ustaz, biar saya cuba. Saya pernah ikut kursus, kata dia. Kata Ustaz tu, sapukan dengan minyak bagi lembut anggota badan tu. Lah, pernah ikut kursus, kenapa tak buat malam tadi? Saya kata. Saya lupa Ustaz. Itu biasa. Dah belajar tapi dia lupa, tu biasa kan. Okey, tak apalah dia nak buat, saya bagi peluang. Dia buat minyak. Dia urut, saya yakin dan pasti memang tak boleh, tapi bagi dia peluang. Dia cuba sekali, abang-abang dia semua tengok, kau boleh ke ni? Boleh bang. Sekali kedua,
Bang, jangan paksa kalau tak boleh ya. Saya risau ni. Boleh Ustaz, kata dia dengan confident dia. Kali ketiga, tam! Terdengar tangan dia kena rentap tu kan. Longgar tangan bapak dia. Terkejut semua orang. Semua pandang saya. Apa salah aku? Dia yang buat. Kan? Semua pandang. Ustaz, kata dia. Tengah dalam keadaan keluar kabur tu, Ustaz, patah ke tu? Dia tanya saya, bagi soalan kebat pula kan. Saya kata, tanyalah adik kau yang buat ni kan. Waktu tu dah kecoh dah, bising-bising dalam tu, kat luar pun kenapa tu? Tangan abang ni patah. Dah kecoh kat luar pula kan. Saya tengok keluar kabut, muka masing-masing merah. Muka adik dia yang buat tu pucat. Lagi pucat daripada bapak dia. Menggeletar gini buat lagi kan. Ustaz, patah ke tu? Waktu tu saya tengah fikir, apalah persoalan fiqah keluar ni kan, macam-macam lah. Sambil tu saya rabur tangan dia, pegang tangan dia. Bang, relax ya, tenang. Saya dah check dah, tak patah pun. Saya kata, ya ke Ustaz, kami dengar bunyi kuat tadi Ustaz. Ya bang, kadang-kadang otot kita ni lengoh, prap. Bunyi otot. Okey, kalau macam tu Ustaz, tak apa, kita tak payah luruskan lagi tangan dia, ikut kemampuan si mati saja. Saya cuba kawal situasi. Tapi abang dia tak puas hati. Dia pandang adik dia, nasib baik tak patah. Kalau patah, aku patahkan tangan kau. Garang abang dia. Dalam hati kecil saya kata, nasib baik aku tipu, memang patah pun. Dan cerita ini tetap menjadi rahsia. Dia tak tahu sampai sekarang ni. Kalaulah dia tahu cerita ni, saya tahu nak cari siapa. Ni mesti orang kampung 3 ni. Simpang 3 ni kan. Ya, jadi ini kisah sebenar. Nak katakan bahawa kalau mayat tak boleh dibentuk, jangan dipaksa. Saya pernah jumpa mayat, tangan dia begini. Mati 2 hari dah. Nak bawa turun tak boleh. Jadi kami pun mandikan mayat begini. Kafan pun begini. Bila kafan tu, bahagian kepala dia tu kemang lah sikit kan. Biasa kepala begini kan, dia jadi kemang sikit. Tak ada masalah, kita boleh adjust. Tapi masalah time bila? Time jiran-jiran datang. Jiran datang, mulut tak ada insurans. Datang makcik seorang tu tengok, apa kembang bonar kepala budak ni? Kata dia. Oi, sedap dia cakap. Dia kata kembang kepala budak tu. Saya kata, makcik tu kan kepala, tangan tu. Astagfirullah, mulut jahat. Lepas tu kalau tengok jenazah, jangan kita buat pelik ke apa ke, tengok je. Jangan kata apa-apa. Dekat Terengganu ada satu kes. Mayat tu lagi pelik. Meninggal dalam keadaan bersila. Tak boleh duduk. Tak boleh baring. Bersila gitu je. Tim saya kat sana hantar gambar. Macam mana nak Ustaz? Kita nak buat macam mana ni? Saya kata ikut kemampuan dia. Tak boleh baring langsung. Tak apalah, ikutlah. Dan petang tu dia update kat saya, Ustaz, jenazah tadi dah siap ke bumi dah. Okey, macam mana awak buat? Kami ikut cakap Ustaz, jenazah tu ikut kemampuan dia. Kami mandikan dia dalam keadaan dia bersila. Mandikan mayat dalam keadaan mayat bersila. Selesai. Kami kapankan mayat tu dalam keadaan mayat tu bersila. Selesai. Yang jadi cabaran waktu bila? Waktu nak solat jenazah. Dia bersila depan kami. Bayangkan depan tu kan, menggigil kami, kami pusingkan sikit. Jadi nak kata bahawa mayat itu ada pelbagai bentuk di luar sana yang mungkin kita akan nampak nanti, ya. Dan jagalah mulut kita kalau nampak keadaan mayat yang pelik-pelik, ya. Tak ada siapa-siapa tukang mandi saja nak buat begitu. Tak ada, contohnya Haji Ali kata, okey, mayat ni kita buat begini. Tak ada. Tangan macam ni. Tak ada. Mesti ada sebab, memang keadaan begitu. Bukan saja tukang mandi nak buat. Jadi kesimpulannya kat situ ialah, uruskan mayat ikut kemampuan kita. Kalau mayat keadaan begitu, biarkan sahaja. Alright? Baik, kemudian yang ketujuh, kita letakkan satu benda yang sederhana berat atas perut mayat. Tak apa, batu ke, ataupun letak gunting. Biasa orang letak gunting. Gunting tu berat, logam, letak atas perut mayat. Tujuan dia apa? Untuk mengelakkan perut kembung masuk angin. Tak semestinya gunting, barang lain pun boleh. Telefon ke, mikrofon dia ke. Yang penting sederhana, berat. Jangan letak benda yang mengarut. Letak LCD projector.
laptop, ya, benda-benda yang tak ada kaitan. Jangan letak Al-Quran, jangan letak buku Yasin kat perut mayat, bukan tempat dia. Letak benda yang benda perkara yang biasa kita guna, ya. Batu, batu kecil lah, jangan letak bata pula. Petak gitu kan. Alright. Yang ke-8, guna wangi-wangian untuk menutup bau mayat. Wangi-wangian apa? Dulu orang bakar apa? Kemenyan kan. Sekarang ada tak orang bakar kemenyan lagi? Jarang kan, tak nampak lah, hampir tak nampak dah. Kalau pun orang bakar bukur Arab tu kan, itulah kita nampak. Ataupun sekarang ni orang sembuh minyak wangi, freshener, ataupun dia gantung kat dinding 5 minit sekali tu, dia pure. Itu pun boleh. Tujuannya nak mewangikan suasana bilik tu. Baik, selesailah perkara yang kedua. Ada soalan? Okey, Tuan Haji. Kadang ada juga dia pakai kemenyan. Kemenyan. Kemenyan tu tujuannya untuk menutup bau badan mayat, bau busuk mayat. Itu adalah adat ataupun perkara yang biasa kita guna orang dulu. Dia tidaklah maksud, ni mesti ada benda-benda dia guna ni kan. Bakal kemenyan ni adalah saka dia ni. Tak. Ya. Itu memang alat yang digunakan oleh orang-orang dahulu. Allahu a'lam. Ada lagi? Alright. Tak ada soalan? Baik, yang seterusnya. Topik ketiga, urusan dokumentasi berkaitan pengurusan mayat. Setiap kematian dan kelahiran wajib didaftarkan. Siapa yang mati tapi orang tak daftarkan kematian dia, maka orang itu akan disabitkan kesalahan menyembunyikan kematian di bawah Akta Pendaftaran Kelahiran Kematian 1957 pindaan 2016. Jadi selagi surat mati tak dapat, jangan kita uruskan jenazah itu. Dulu surat mati itu namanya apa? Permit kubur, kan? Permit menguburkan mayat. Sekarang ni kita nampak dia dah tukar nama, surat daftar kematian. Kenapa agak-agak? Sebab bila orang sebut permit kubur, biasanya dia telefon masjid. Saya ni abah saya meninggal ni. Okey, dapatkan permit kubur dulu. Orang kata gitu. Dia pun pergilah kubur. Pergi kubur, tanya kat security tu, bang, permit kubur ada tak? Jadi keliru orang, permit kubur tu bukan dekat kubur. Kena dapatkan di balai polis, kan? Jadi ditukarlah nama surat daftar kematian. Surat daftar kematian itu sama ada dekat hospital jika dia meninggal dalam ward, ataupun dari balai polis yang berhampiran jika meninggal di luar daripada hospital. Itu biasalah meninggal ke rumah, ke masjid, balai polis lah. Kita yang terdekat balai polis Gombak kan. Yang terdekat ni. Baik. Langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku di rumah. Okey, ini penting. Telefon 999 dulu. Panggilan kecemasan. Kalau kita kenal doktor-doktor yang ada tauliah, doktor kerajaan, boleh. Dulu boleh guna doktor swasta. Tapi sekarang mungkin terlalu rumit. Dia kata mesti doktor yang bertugas di hospital kerajaan ataupun klinik kerajaan. Ya. Mereka akan datang. Kita bagi tahu, cik, saya nak buat panggilan ni, bagi tahu kat rumah saya ada kematian. Bagilah keterangan semua, ambulans pun datang. Ambulans biasanya akan datang dalam masa 40 minit ataupun 1 jam. Itu standard lah. Okey. Kemudian surat mati, bukan surat mati. Mereka akan bagikan surat pengesahan kematian. Mereka yang akan sahkan kematian itu. Kalau dia kata, orang ni ada lagi ni, dia akan angkat, bagi bantuan kecemasan, bawa ke hospital. Tapi kalau dah confirm meninggal, mereka akan keluarkan surat pengesahan kematian. Okey? Baik. Kemudian waris perlu segera pergi ke balai polis buat laporan polis. Dah dapat surat tu baru pergi balai polis. Sebab apa? Polis akan bertanya tentang 4 dokumen ni. Pertama, bila kita sampai balai polis, ya cik, nak buat laporan tentang apa? Saya nak bagi tahu ayah saya dah meninggal dunia kat rumah. Baik cik, sila duduk, minta IC. Dia bagi kata. Kita pun bagi IC. Kena bawa lah IC. Siapa yang melaporkan tu? Okay cik, siapa yang sahkan kematian? Dia tanya begitu. Siapa yang sahkan kematian? Oh, tadi ambulans datang, ni surat dia. Bagi surat begitu. Tapi kalau kita tak pergi dapatkan surat tu, baru meninggal terus pergi balai polis, dia jadi rumit sikit. Polis kata, siapa yang sahkan kematian? Saya sendiri cik.
Oh, cik pegawai perubatan ke? Tak. Saya kerani masjid. Saya kerani kewangan. Makna kata tak ada kaitan langsung dengan bidang perubatan medikal, maka tak boleh kita sahkan kematian. Jadi, siapa yang kena sahkan? Pihak berkuasa. Pihak medik. Maka keluarkan surat ni, cik, tadi ada ambulans datang, dia keluarkan ni. Okey. Ada IC arwah? Bawa IC arwah. Bawa sekali. Atau pasport dia, surat beranak ke bawa. Arwah ni sakit apa ya? Dia akan tanya. Dia kencing manis, cik. Oh, okay. Dekat mana dapat rawatan? Terselayang. Ni dokumen dia. Buku hijau dia ke, kad hijau ke apa bawa. So dia boleh refer situ, rujuk. Itu cara dia. Tapi kalau maklumat tu tak ada, arwah ni sakit apa? Sakit jantung, cik. Oh, dia pergi hospital mana? Oh tak, dia makan ubat kampung je. Dia tak pergi rawat kat mana-mana. Siapa yang kata dia sakit jantung? Saya, cik. Kan tak kena. Nampak dia pegang jantung sikit, sakit jantung kita kan. Jadi perlunya pengesahan. Sebab itulah dokumen ni penting. Ya, 4 dokumen ni bawa untuk memudahkan urusan kita. Yakinlah kalau tuan-tuan ikut prosedur ni, surat kematian tu boleh selesai dalam masa tempoh 1 jam hingga 2 jam. Siap. Tak lama. Tapi kalau salah satu dokumen ni tak lengkap, surat pengesahan tak ada, mungkin dia akan drag sampai 3-4 jam. Itu biasa. Sebab polis kena datang ke tempat kita nak sahkan kematian dahulu. Kan payah nak menunggu polis pula datang. Jadi kita kena patah balik ke balai polis buat laporan balik. Panjang cerita tuan-tuan. Sebab itu, yes. Wakil. Dia sebaiknya orang yang berdekatan dengan rumah, dalam rumah. Wakil boleh. Tapi kalau dia kata mana waris, dia tanya dak waris. Kalau ada waris, baiknya warislah. Okey. Baik. Sekiranya kita tak buat report polis lagi, surat tak dapat lagi, orang tu meninggal dalam rumah. Okey, abang punya mana? Abang pergi buat report polis, surat tak dapat lagi. Orang masjid pun datang. Mana jenazah? Ni. Okey, kita angkat dulu ya. Angkat dulu nak bawa pergi masjid, nak mandi kafan dulu. Kita pun angkat, bawa ke masjid, mandi kafan. Di balai polis, dia kata, okey kami nak pergi tengok jenazah dulu. Polis pun datang ke rumah. Mana jenazah? Jenazah dah bawa ke balai polis, dah bawa ke masjid nak mandi kapan. Siapa suruh alihkan? Saya tak bagi arahan lagi. Dah mengganggu siasatan dia. Kesudahan dia apa? Jenazah tu jangan buat apa-apa, kami akan ambil, bawa ke forensik, bedah siasat. Payah cerita. Postmortem pula. Sebab tu selagi surat tak dapat, jangan alihkan jenazah itu. Bagi tu waris, cik, saya tak boleh buat apa-apa selagi surat tak dapat lagi. Begitu saja. Ingat ya, pindah daripada bangunan ke bangunan itu menyukarkan siasatan. Tapi kalau orang tu meninggal jatuh bilik air, polis pun datang. Mana mayat? Itu dalam bilik air tu, cik. Jangan zalim. Angkatlah mayat tu, bawalah ke ruang tamu, ya. Kecuali kalau kes tu memang jelas kes jenayah. Nampak darah, dia tikam. Pergi rumah jiran, tengok pisau tercucuk kat perut dia. Ketika itu jangan kita pegang. Kak, kenapa kak? Kita semua pegang pisau tu, cabut. Tak pasal-pasal kita yang kena tuduh. 302. Ya. Kalau nampak kes jenayah, mati tergantung ke, mati mulut berbuih ke apa ke, jangan kita usik jenazah tu sebab ada bukti-bukti yang membantu siasatan polis. Call polis, beritahu ada kematian, polis pun akan datang, dia akan buat tali kuning tu kan, kawasan polis. Maka itu kawasan siasatan dia. Tapi kalau kita dah rosakkan siasatan dia, kita pula yang kena tuduh nanti. Dah faham Nampak kawan kita mati tergantung, kita pun angkat ramai-ramai, dah menyukarkan tugas polis. Tapi kalau kita masuk bilik dia, nampak dia tergantung, masih lagi hidup, geletak, biar polis turunkan. Dah nampak begitu, turunkanlah ya. Jangan lurus sangat bab tu ya. Baik, saya kata kalau dah mati jelas. Alright, ini contoh surat dia. Surat slip pengesahan kematian ni, slip pengesahan tiada tanda kehidupan ini kecil je kat depan ni. Ini contoh surat daftar kematian. 1, 2, 3. Yang ada yang jenis komputer, ada yang jenis tulis tangan. Yang tulis tangan ini biasanya dia akan bagi 3 salinan. Putih, biru, kuning. Yang putih untuk kita simpan bagi ke JPN, Jabatan Pendaftaran Negara.
kemudian baru ditukarkan jadi sijil kematian. Salinan warna biru kita perlu serahkan pada pihak pentadbiran kubur, mereka punya rekod. Salinan warna kuning untuk simpanan peribadi kita. Kena ingat ya. Baik, selesai bab ini, masuklah kita rukun pengurusan jenazah. Baik, 11.30 dah. Okey, kita akan masuk kepada rukun pengurusan jenazah ni untuk mandi kafan. Saya akan pecahkan kumpulan tuan-tuan dan puan-puan. Saya dimaklumkan muslimat kat dalam ni Ustaz. Praktikal dalam ni, yang lelaki kita keluarlah. Biarlah kita beralah, keluarlah kita. Kan? Alright, lebih kurang dalam 45 minit insya-Allah kita masuk balik untuk kita buat solat jenazah dan juga apa nama tadi, pengebumian. Okey, baik insya-Allah. Sudah. Kawan itu wanita nak macam mana, nak perlukan meja ke ataupun dia nak buat tadika lah. tadika Yang mudah ni. Betul. Boleh? Nak atas meja ke tika? Bawah ke atas meja? Meja tak kuat, bawah je lah. Bawah. Batang tika je. Alright, kat mana kita? Wah, tengah jalan. Balik. Sini lah, sini. Sini nak. Sana jauh tak? Tu mandi betul loh. Ustaz, kita nak buat kat sini ke bawah? Kalau ikutkan situ lah kita sediakan meja tu. Tapi tu nak guna air buat sini lah kot, panas. Kita buat kat sini. Panas. Kesian pada yang jadi model ni. Boleh. So meja tu nak angkat kat sini. Angkat sini boleh? Meja saja. Okey, kita alihkan meja jap. Alih meja bawa ke sini. Jom. Sebab kerana nanti kesian model, panas. Kita tak guna air tak guna air. Action je. Selamat sama model. Okey. Naik bas bila? Bila naik bas? Semalam lah. Semalam? Sampai sini? Lepas urusan jenazah yang budaya ATM. Abang uruskan juga? 3 orang tu? Yang kiri? Ini bagian Bila? jahit. 3 mayat tu Kesian dia. Teruk tak ada? Tiga-tiga Alhamdulillah. Ada gambar? Ada ambil gambar? Ada ambil gambar? Tak ambil? Area ada kot. Habis macam mana? Itu malam tadi bawa sampai? Petang ada ya. Dah semalam. Tidur mana? Tidur rumah kawan. Ada kawan sini? Besok balik bila? Besok. Besok. Tak janganlah besok kursus. Kursus satu lagi kursus tak? Tempat ya. Jauh sangat. Keramat yalah. Ustaz, kita gaduh bila? Ya, 24. Program tu 24. Itu dia punya yang jurus mandi saja. Yang pembantu tak ada. Hari tu? Betul lah. Tu yang jumpa siapa? Ustaz apa? Yang kat Dungun tu, yang urus jenazah. Ustaz Rusdi dengan Kapah. Saya jumpa Ustaz Nyambudin. Okey pakai tu. Alright, ni dalam sekali? Luar je Okey baik. Alhamdulillah ada mic, tak payah menjerit. Wah, senang kita hari ni. Pasal apa? Saya berdiri, selalunya saya duduk bawah. Pakai juga lapik. Biar kan duduk sini kan terkepit buntut dia ni. Enggak. Ada kain plakat? Ada. Ambil dalam 2 lain. Okey, saya akan buat macam mana bang? Sana lah. Abang sana. Saya sini. Saya tak tu try. Belai tak? Okey. Clear? Boleh Okay. Alright, saya akan buat kat atas ni.
Pertama saya kenalkan bahan-bahan ni, barang-barang ini adalah kit daripada set pengurusan jenazah SPJM yang saya sendiri sediakan ni. Dalam ni siap lengkap kain yang dah siap potong. Kain siap potong semua lengkap sini. Kapas gulung ada 3, ada kain tuala, ada air mawar. Dalam ni dah siap dah barang-barang yang biasa kita guna untuk mandi jenazah. Okey. Ni apa ni? Siapa tahu? Serbuk cendana, bukan serbuk cheese Kenapa dah sebut cheese? Serbuk cendana. bukan serbuk kunyit. Kalau yang ini? Bukan garam, bukan gula batu. Ini kapur barus. Okey? Baik. Ini glove lah. Glove, pelas sampah, apron, cotton bud. Okey, ni apa ni? Celak. Wah, tak keluar pula dah. Celak pensel tu, celak. Okey. Celak. Okey, ni minyak atar dan sabun. Sabun boleh guna buku macam ni, boleh guna cecair liquid terpulang lah pada kita. Okey. Baik. Sekarang kita nak guna bahan-bahan ni. Okey. Dia dah siap potong semua dah. Okey, kain kita tengok dulu. Okey, dalam set ini tuan-tuan kena ingat 3 an saja. An. Bukan Doraemon an. Apa dia an yang pertama? An yang pertama ialah kafan. Kafan, 3 helai kafan. Okey. Setiap helai ini panjangnya 2.5 meter. Okey. 2.5 1 2.5 2 2.5 3. Berapa total? 2.5 kali 3 berapa? 7.5 meter. An yang kedua, kain serban, kain kemban. Kain kemban untuk menutup badan mayat lepas mandi sebelum bawa ke tempat kafan. Kembankan mayat dulu. Okey, satu selai saja. Panjangnya 1.5 meter. So, 7.5 campur 1.5 9 meter. Dan an yang ketiga, kain serban. Nama je kain serban, tapi functionnya bukanlah macam ikat serban. Dia tutup kepala saja. Okey, perempuan boleh, lelaki pun boleh. 1 meter sahaja. So 9 campur 1 10 meter. Ni saja kain yang kita guna. An kafan, kemban, serban. Okey. Baik, ni kaedah saya lah. Lain orang lain cara. Yang kedua, kita perlukan tali. Berapa tas tali kita biasa guna? 3, 5. Okey, cuba kira. Okey, ni tali yang pertama, 1 2 3 4 5. 5 utas tali. Okey. Dan juga beberapa helai kain perca. Kain perca ni kain untuk gosok badan mayat, buang najis. Dalam set ni dia dah siap jahit. Jadi senang nak tangan. Kalau tak jahit pun tak apa. Kita buat begini je lah. Nak cebok najis ke apa ke, guna begini je. Okey, baik. Dia ada 4 helai. Saya ambil sehelai saja untuk saya tutup muka mayat setelah selesai kapan nanti. Okey, baik. Sekarang kita nak bentang kain kapan. Kita bawa turun dulu. Okey. Okey, saya perlukan 2 orang untuk bentang kain kapan dulu. Belum jadi mayat. Okey, abang boleh? Seorang lagi. Okey, berdua Pertama, ni. Abang sini. Okey. Ambil ni. Pakai kat pasal. Okey, ni yang panjang, kita letak tengah. Okey, 1. Saya nak buat kepala kat sini kepala kat sini. Okey, yang kedua. Buka. Okey, buat kat lutut. Sana sikit, lutut. Ni pinggang, atas sikit pinggang. Okey, lutut. Okey, yang ketiga. Sini atas sikit. Sini. Okey. Okey, ketiga. Okey, yang keempat. Tu bahagian kepala. Dia pendek sikit lah. Tak apa, sebab tak perlukan tali yang panjang. Okey, 4. Dan yang kelima, kaki. Sana-sana. Kat ujung.
So 5 utas tali bermula daripada kepala, tangan, pinggang, lutut, hujung kaki. Okey, siap. Baik, kita bentang kain yang pertama. Okey, nah, bagi dia. Tarik. Okey, buka dulu. Kain ini ialah kain bidang 60. Dia lebar. Biasa jenis kain ni ada 3. 45, 55, 60. 60 ni dia lebar sikit. Luas sikit. Alright, itu yang pertama. Kain yang pertama. Kain yang kedua. Ini yang saya tunjuk ni kaedah yang pertama. Kaedah pertama apa dia? Yang biasa, yang normal. Yang paling simple. Okey? Okey, betul. Alright. Kain yang kedua. Letak macam mana yang pertama tadi. Okey. Okey, boleh tak? Okey, yang ketiga. Nah. Kain yang ketiga. Okey. Ini sahaja keadaan yang diperlukan. Ni. Okey, ni. Alright. Baik. Atas sikit. Alright, ini saja dah siap dah. Simple tak? Lepas kita mandi jenazah, kembankan dia, ambil dia letak sini, tak payah buat apa, terus kafan 1 2 1 2 1 2, siap, dah tutup aurat dah. Ini kaedah paling simple. Senang tak? Senang je. Kalau pening kepala buat macam ni je pun dah lepas dah syarat wajib dia. Okey, selesai. Terima kasih bang. Okey, kaedah yang kedua. Okey, perlu 2 orang lagi. Saya nak tunjuk macam mana pula kalau mayat tu badannya besar. Macam mana nak bentang kain kafan. Okey, mai. Okey, lanjut lagi seorang lagi. Mai. Okey, bang. Okey, yang kedua, badan besar. Kita perlu letakkan kain tu dalam kedudukan bersilang. Macam mana bersilang? Okay, saya ambil ni dulu. Kain pertama kita lebihkan kanan, tak payah ubah. Kain kedua kita lebihkan kiri. Lagi. Ke kiri sikit. Okey, begini. Kain yang pertama lebih kanan, kain kedua lebih kiri. Kain yang ketiga di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya, balancekan dia. Macam ni sikit. Dia tak tengah-tengah. Okey. Alright, nampak tak dia buka besar sikit. Jadi apa yang berlaku? Lepas kita mandi jenazah, kita kembankan dia, letak kat sini. Badan dia besar, tangan dia besar. Jadi sebaiknya letak kapas supaya boleh cover badan aurat dia. Tutup badan mayat dengan kapas dulu. Lepas tu letaklah sabuk cenana kau barus atas badan dia. Kemudian kain pertama ni dia akan tutup. Bila tutup, dia akan kembang bahagian atas. Tak boleh nak tutup habis. Sebab kain tu 60, badan dia besar. Jadi di atas ni tak dapat nak tutup. Aurat tak ada masalah sebab dah tutup dengan kapas, cuma kekemasan. Jadi kain yang kedua ni dia lebih belah kiri. Tutup pula belah kiri. Yang ni kan dia tutup belah kiri, lebih lebar sikit. Maka dia akan cover belah atas. Belah bawah ni pula tak boleh cover, tapi tak ada masalah. Ada kain yang ketiga. Kain ketiga dia akan tutup pula belah kanan ni. Belah sini pula yang akan nampak terbuka. Tak jadi masalah sebab dalam dah ada 2 helai kain, ada kapas. Kemudian ikat terus mayat di sebelah kirinya. Kemudian ambil kain batik atau kain pelikat, tutup atas badan mayat tu. Jadi orang tak nampaklah kain tu tak cukup. Itu kaedah dia. Yang penting tutup aurat dia. Ya, lebarkan dia. Pertama kanan, yang kedua kiri, yang ketiga tengah. Dan tutupkan badan dia dengan kapas. Okey, jelas ya? Itu kaedah kedua. Terima kasih. Alright, masih. Kaedah yang ketiga untuk mayat yang kritikal. Siapa nak cuba? 2 orang. Okey, sila. Abang tadi dah. Bagi orang lain dulu. Baik, dong. Untuk bentang kain kafan. Okey, 1, 2. Okey. Hujung-hujung Okey. Kaedahnya ialah, okey, kita letak balik. Ambil yang kedua ni. Tambahkan balik. Alright. Katakanlah badan dia biasa. Kalau badan dia besar, buat bersilang juga. Sekiranya badan dia tu ada pendarahan, ada penyakit berjangkit, postmortem, luka teruk dan sebagainya, kita letakkan plastik di atas lapisan yang kedua tadi. Betul. Baik, plastik ini
boleh didapati di mana-mana kedai hardware berdekatan. Pergi kedai hardware, jangan cakap, okey, saya mau plastik mayat. Tutup kedai itu nanti. Okey. Cakap kat dia, plastik shell out boleh kan. Plastik shell out, ni dia. Tapi biasanya orang panggil plastik untuk kerja-kerja kontraktor. Dia nak cat ceiling, dia nak buang habuk, maka dia lapik plastik ni kat lantai. Maka tak adalah kotor kapet tu. Inilah plastik dia. Okey, plastik ni dia segulung. Dalam segulung tu boleh balut 4 mayat besar. Ni saya dah siap potong dah ni. Okey. Plastik ini nipis tapi dia kuat. Dulu orang guna plastik meja. Plastik meja boleh, tapi keras sangat. Bila kita nak kafan bunyi, pokrap bunyi kan. Baik, kalau tuan-tuan nak beli kat area sini, kat mana? Tu, pergi kat Ontai Kim tu. Belakang Ontai Kim tu, sebelah restoran Hamid Idaman tu. Ada hardware tu kan. Hardware pertama tu, sebelah dia. Cakap kat dia, plastik mayat. Tu dia dah biasa dah. Dekat dia saja dah biasa. Yang lain tak tahu kan. Okey, saya selalu beli kat situ juga. Okey. Baik. Kita letak plastik kat sini, kemudian barulah kain yang ketiga diletakkan di atas plastik. Nah, letakkan. Okey, kenapa letakkan plastik di lapisan yang kedua, tidak yang di atas sekali? Sebab kalau mayat tu dah siap mandi, badan dia lembab. Bila badan dia lembab, plastik melekat kat badan, dia mudah terkoyak. Jadi bila kita letakkan mayat tu di atas kain dahulu, kemudian kain ditutup atas badan mayat, kemudian baru plastik, maka plastik tu lebih kuat. Berlaku pendarahan atau apa-apa saja keadaan, yang kotor bahagian atas ni saja. 2 helai kain di bawah, insya-Allah tak kotor. Nak betam plastik ni pula ikut keadaan mayat. Bukan semua mayat kita letak full begini. Kalau dia hanya sekarang postmortem kat mana? Kat bahagian kepala, dada. Maka plastik sampai pinggang cukup, daripada kepala sampai pinggang. Kalau dia ni jenis bedridden, tidur kat katil, luka teruk, melecet, maka letakkan di antara pinggang sehingga ke lutut, cukup plastik. Kalau dia luka pula, kencing manis, teruk dan sebagainya, maka letakkan di antara paha sampai kaki. Ikut keperluan, bukannya semua mayat full macam ni. Okey, selesai. Terima kasih. Alright. Yang ketiga kita dah selesai. Kaedah yang keempat. Okey. Kaedah keempat ini, okey, saya nak buat full. Tapi dalam kaedah keempat ini sesuai untuk lelaki dan wanita. Iaitu kita buat baju untuk dia. Minta 2 orang lagi main bantu. Siapa? Okey bang, okey sila. Okey, pegang hujung dan hujung. Okey. Dia tak perlu bentang, kita lipat dulu. Ni, lipatkan ke dalam begini dulu. Okey, pegang. Lipatkan 2. Okey, dah dapat lipatan 2. Okey, nak buat baju ni, lipat lagi 2 ke dalam sana. Okey, samakan dia, ambil yang tegang tu dan kemudian guntingkan dekat bahagian bucu yang tertutup ini. Guntingkan dalam bentuk U ataupun V, ikut. Gunting begitu je. Begini, sekejap. Guntingkan dekat bahagian ni je. Nak buat baju, so bila kita buka, dia akan jadi begini. Muat tak? Tak muat. Kepala kita nak masuk, ini baru lubang. Jadi perlu buat collar. Collar tu tak payah panjang, dekat ni je, depan ni je. Kalau dia tak muat lagi, koyak lagi. Tak muat lagi, koyak lagi. Begini. So, jadilah baju Melayu Johor. Buat hutang sikit je lagi. Cuba try bang, mai. Try je. Buku belum jadi mayat lagi. Nak tengok. Kena, ya Allah, panjang umur. Nampak tak? Okey, cuba kembangkan tangan. Nampak terbang sikit. Okey, siapa tahun depan nak buat baju kurta macam ni je. Jahit sini siap dah. Okey. Sesuai ya? Boleh? Okey, terima kasih. Baik, belum lagi selesai. Kita nak bentang kain dia dulu. Baik, baju dah siap. Ni je, tak payah lengan, tak payah tali, tak payah apa-apa, ikat. Gini je. Jadi apa? Sebelum kita letak baju ni, saya nak letak kapas dulu. Okey. Kapas tak perlu kita nak gunting-gunting kapas ni selai-selai, tak payah. Ya.
kapas ni dia lembut je. Jadi letakkan dia macam biasa. Okey, ni kepala tadi kan. Okey, jangan letak kat ujung kat sini. Letak jarak sikit. Okey, buka macam ni. Keluarkan kertas dia begini. Lepas tu letak saja begini. Tak. Okay. Macam ni saja. Bentuk T. Cuba buat. Tarik kertas ni. Tarik. Nampak senang je kan? Kita tolak je, tarik je kan? Okey, tak payah sampai bawah. Sampai punggung dia pun jadi dah. Potong. Okey, bentuk T. Kalau badan dia besar, buatlah double kiri kanan. Kebuarus sebut macam mana? Ni. Gayung. Okey. Baik, di atas sini letakkan kebuarus, tumbukkan dia. Sebab ni keras, hancurkan dia dulu. Hancurlah. Buat apa tu? Tunggu sama belacan. Hancurkan dia, lepas tu taburkanlah secukup rasa. Tabur. Kemudian serbuk cendana, buka sikit, tabur. Jangan habiskan sebab dalam set ni dia bagi begini je. Jadi separuh kita guna untuk mandi, separuh kita guna untuk kafan. Okey, begini. Okey, dah siap tabur semua. Saya tak buat sekarang, tak buat betul-betul. Kesian mayat tu nanti. Okey. Alright. Ambil kain yang buat baju tadi, bahagian collar di atas. Okey, orang pegang ni. Pegang. Bahagian collar di atas, yang bulatan tu di atas kapas yang kepala tu. Atas sikit. Alright, bawah sikit. Okey, begitu je. Okey, boleh? Okey, tegak. Jadi, mayat tu nanti dah letak sini, tutuplah atas badan dia. Ni kita lipat dulu. Lipat gini. Lipat lagi. Jadi mayat dah letak sini, baru tutup. Okey, macam tu. Dah siap. Simple. 5 utas tali, 2 helai kain, lepas tu buat baju yang kain ketiga, letak kapas bentuk T, cabur cendana kawarus, baru letak kain tadi. Simple saja. Okey, sekarang ni kita dah siapkan untuk tempat kafan. Buat untuk tempat mandi pula. Okey, nak mandi mayat ini kita sediakan baldi dan gayung. Baldi dan gayung sediakan. Okey. Untuk baldi, dulu orang guna terlalu banyak air. Air cendana satu baldi, air bidara satu baldi, lama sangat. Jadi kali ini kita campurkan dia saja. Okey, kamu harus campur dalam ni. Serbuk cendana tuang bubur dalam ni, air mawar tuang dalam ni, air bidara tuang, semua campur dalam ni. Kemudian penuhkan air dan kita kacau. Kacau air sampai penuh, sampai naik bau, warna dan rasa. Baulah. Okey. Warna nampak dia warna hijau-hijau sikit. Rasa jangan rasa begitu. Rasa dah hancur ke belum? Begitulah ya. Baik, air ni kita panggil air apa? 9. Kenapa 9? Sebab orang beri 9 ni buat? Bukan. Sebab 9 bahan? Bukan. Tak sampai 9 pun. 9 cirusan. Cirusan kanan 3, kiri 3, tengah 3. 9. Itu nombor ganjil. Habis macam mana pula kalau terlebih 10? Ni yang ke 10 bang. Macam mana nak buat ni? Kau balik air tu. Mustahil lah kau tambahlah 11. Jadi kita nak air ganjil tu. Tapi tidaklah kata wajib. Benda tu sunat nombor ganjil sahaja. Okey? Jangan beratkan masalah tu. Baik, air 9 tadi kita dah bancuh. Letakkan di belakang. Ini siraman terakhir. Ya, dah akhir nanti baru siram. Kemudian ambil satu gayung, buka sabun ni, tuang kain perca tadi. Nak gosok mayat letak dalam ni. Bancuh dengan air. Air sabun pun dah siap, air 9 pun dah siap, tempat mandi pun dah siap, tempat kapal pun dah siap. Mayatnya mana? Siapakah yang nak jadi mayat? Ingat panjang umur. Siapa?
Tapi bang dah sudah. Pergi orang lain. Jadi siksa. Tak apa, pergi orang lain. Betul? Bagus. Okey, nama siapa? Khairul Oh, tu nama Khairul juga. Dulu dia jadi mayat dah, tanya dia. Pengalaman dia macam mana? Kan? Okey, dipaksa ke atau rela? Betul Berapa tahun dia jadi pengalaman? Tak ada pengalaman lagi? Okey. Alright. Kukuh InsyaAllah ada insurans. Okey, baringlah dengan segala hormatnya. Ambil satu. Apa mana? Okey, boleh Dia risau ke ni, insyaAllah. Cek kat tulang tu. Okey. Bismillah. Prap. Bawah sikit. Betul. Okey. Mari kat sini. Allah Akbar. Ya Allah. InsyaAllah. Alright. Ini datang seorang ke datang kawan? Kawan. Okey. Disclaimer pengesahan kita mandi mayat bukan atas kain kapan. Jangan tuan-tuan fikir mandi mayat atas kain kapan. Tidak. Sebab keadaan sekarang ni mini je beja yang ada. Jadi bayangkan di tempat mandi, bukan tempat kapan tempat mandi. Okey. Mana waris dia? Ni waris dia. Okey, waris dia cukup. Okey. Anak sulung, anak nombor 2, anak angkat. Okey? Boleh? Alright, kita nak mandikan jenazah ni. Okey, pertama kita buka baju dan seluar dia. Boleh? Muka redha. Okey, anggaplah dah buka baju seluar, najis semua dah buang dah cuci. Dah clear dah ni. Nak mandi jenazah. Nanti kita akan tunjuk. Cuma untuk basic kita buang pampers dulu, bersihkan najis yang besar dulu. Maknanya dah nampak besar-besar tu buanglah. Okey. Sekarang ni boleh guna mandi katakanlah guna tong besar tu kan, nak guna gayung. Mandi guna gayung perlahan. Jangan kita buat macam kita mandi dalam bilik air. Kebus. Jangan kasar perlahan. Tapi kalau guna paip pula, pastikan dengan lemah lembut juga. Jangan laju sangat, jangan perlahan sangat. Cuba buka air bang. Sing. Laju sangat. Dah macam kawas. Sakit dia ni, sian dia. Cuba buka air bang. Perlahan sangat. Menitik-nitik air tu. Sakit hati kita. Cuba buka air bang. Buka air. Okey, cantik. Air cantik ni pula kadang-kadang bahaya juga. Dapat orang bila air sebelah tutup pilih, dia melompat. Kan? Kan? Ada kadang-kadang. Jadi sebab tu kadang-kadang orang tahan dengan kain untuk mengelakkan air itu menyembur. Baik, nak mandi jenazah ni. Okey, pertamanya adabnya kita kena tahu nama arwah. Nama siapa tadi? Jangan tanya mayat. Kalau tanya mayat, dia jawab tak cukup tanah, kita lari. Tanya waris dia. Siapa nama arwah tadi? Khairul. Okey, masya-Allah. Alright, boleh Okey, kita mandi jenazah ni. Berapa orang boleh mandi jenazah? Tak perlu ramai, 4 atau 5 orang je. Kalau ramai bukan memudahkan, menyusahkan. Tak saya tanya Jali. Betul tak? Ramai-ramai menyusahkan. Waris 20 orang nak mandikan mayat. 20 orang. Ramai ni senang buat kerja ni ramai. Bayangkan 20 orang, tangan ada 40. Pegang pada mayat. Kita dah sabun sini, dia bilas ke atas. Kita sabun sini, bilas bawah. Berkejar-kejar. Jadi lambat proses tu. Okey, 4 atau 5 orang tu dah padan dah, cukup. Tukang mandi mayat yang utama kena duduk sebelah kiri mayat. Ni kiri dia ni. Kenapa saya kena duduk sebelah kiri dia? Sebab senang nak cebok. Guna tangan kiri saya, cebok dia begini. Cuba kalau saya duduk kat abang, cuba guna tangan kiri, cebok dia macam mana? Begini tangan nanti nak cebok dia kan. Jadi kita kena duduk sebelah kiri, senang nak kaut. Begitu. Baik, nak mandi mayat ni. Niat sahaja aku mandi jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Kalau terlupa tak jadi masalah, sebab perbuatan tu dah dinilai sebagai niat. Okay, sahaja aku mandikan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Ratakan air semua. Jangan masukkan air ke hidung mayat. Keluar sini. Bukan Kita lalu ke atas ni je. Lalu angkat sikit leher. Okey.
Baik, dia ikut arahan tu. Okey, letakkan sini semua bagus tadi. Belajar lagi ke kerja? Kerja dah ya? Ha? Sampai tak duduk. Duduk lagi payah kan? Bersihkan air, nak ratakan air, pastikan di bawah kain jangan di atas kain. Sebab apa? Kalau atas kain, kadang-kadang kain baru jadi lilin. Air tu tak menyerap. Okey, lalu air semua. Dah ratakan air semua sampai satu badan. Okey, baru bagi kat waris. Nah bang, gosok perlahannya. Gosok perlahan-lahan. Nah, perlahan gosok dia, sabunkan dia. Ni nak sabun ni. Sabun jangan kasar sangat. Kita lalukan sabun gini je. Tak payah ulang. Itu spa. Ya. Kita buat perlahan sekejap. Okey, buat gosok je. Mana nak gosok-gosok? Gosok. Sementara orang tengah bersihkan badan mayat begitu, tukang mandi mayat tu kena duduk sebelah kiri, bukakan kaki dia. Inilah masa dia. Hehehe. Jangan risau, saya tak buat betul-betul. Saya tahu banyak kes viral sekarang ni. Alright. Kita nak bersihkan dia. Okey, pinjam je kain selai. Ambil kain ni. Okey. Nak cebok dia, ambil air sabun, ambil paip. Okey, lalukan paip kat bawah bawah ni. Okey. Kita pun selok. Tangan kanan urut sebelah kiri perut mayat, sebab inilah kawasan najis mayat. Bukannya dua-dua belah, kiri saja. Urut. Saya tak buat urut betul-betul. Kesian dia ni. Kan terkeluar kan. Tengok. Sebutan. Najis banyak. Bersihkan air najis tu, bersihkan. Ambil sabun lagi, bersihkan lagi. Sehinggalah hilang bau, warna dan rasa. Macam mana nak tahu bau dan rasa? Janganlah bau. Sikit dah lah kan. Warna, nampak lagi tak warna hijau-hijau ke apa biru ke purple kan? Dah tak ada dah. Rasa, jangan. Okey, kita buat gagal semua. Okey, selesai. Boleh tak tukang mandi mayat tengok aurat dia? Tak boleh? Boleh tak tukang mandi aurat tengok aurat si mati? Boleh? Baik, tukar soalan. Boleh tak tukang sunat orang, Tok Mudim tengok aurat orang? Boleh? Banyak orang salah faham. Tok Mudim haram tengok aurat orang. Mana boleh? Dia pergi kat Giant Batu Cave tu, jumpa orang, kau dah sunat belum? Tengok. Aku Tok Mudim. Time belum sunat, time bukan sunat, tak boleh lah, haram. Time sunat kena tengok. Kalau tak tengok, berangkat ke ustaz layang. Begitu juga tukang mandi. Time harus boleh tengok. Dia nak pastikan kenapa ada najis banyak sangat ni. Dia pun tengok sikit. Ada luka, patutlah. Okey, itu harus bagi dia tengok. Datang waris yang lain, mana tengok? Itu haram. Tak boleh. Okey, ikut kemampuan. Okey, baik. Najis tu kalau tak henti-henti keluar, ambil kapas, sumbat kapas kat punggung tu sehingga habis. Alright, dah siap? Bilas balik air sabun tadi, tutupkan tangan atas dia. Bilas. Okey, belah depan dah siap, belah belakang pula. Macam mana belah belakang? Dia buat sendiri. Wah, mayat sendiri melompat dah. Okey. Cara dia macam mana? Okey, kejap. Okey, kita buat begini. Pertama nak mengiring ke sana, kain ni lebihkan sebelah sini sikit. Kaki dia ni kita buat macam ni, silang, senang nak angkat. Okey, pegang tangan dia ni, tarik. Nampak? Ya Allah. Lalukanlah air di belakang badan dia semua sampai bawah. Sabunkan terus sekali jalan sampai bawah. Kalau ada blaster, stiker semua kita buka. Kemudian bilas balik air sampai bawah. Okey, biasanya air akan keluar ikut hidung dan mulut ketika dalam posisi begini. Maka masukkan air, bukan masuk, lalukan air kat tepi hidung mayat. Begini. Kemudian sambil tu kita korek hidung dia, korek hidung dia, korek mulut dia semua, buang kahak-kahak semua kat tepi ni. Begini keadaan dia. Okey, dah clear, complete, kait lantai bawah semua dah bersih, baru baringkan dia balik. Okey, sekarang nak pusingkan pula sebelah sini. Cara yang sama, lalukan kain sebelah sana sikit. Okey, silangkan buat kaki dia.
Okey, pusing mayat tu begitu. Lalu kan air kat bawah, kat belakang badan mayat, sampai bawah, gosok sabun badan mayat dan bilas. Begitu je. Ya, 3 je formula dia. Bilas, ratakan air, sabun, bilas. Apa dia? Rata air, sabun, bilas. Begitu je. Okey, dah siap? Kan? Okey, air macam biasa kalau keluar lagi kita buat, bersihkan semua. Okey, dah komplit, barulah kita baringkan mayat. Okey, kemudian kita dah selesai dah mandi mayat. Boleh buat benda-benda sunat yang lain. Apa dia sunat yang lain? Apa dia? Wuduk. Nak wuduk mayat. Okey. Wuduk, sahaja aku wudukkan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Wuduklah. Kat muka dia. Kemudian kat tangan dia. Kemudian tangan kiri dia. Kemudian rambut kepala dia. Kemudian telinga kanan dia kiri. Dan kaki kanan dan kaki kiri. Selesai. Okey, kemudian apa lagi? Barulah kita guna air 9 tadi. Ambil air 9 tadi. Ambil. Okey, selawatlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bagi peluang pada waris-waris dia. Nak bang? Selawat ya. Baik, bismillah. Ambil sikit. Baik, ni dia tak terikat tengah kapal kau, kita buat sajalah. Okey. Sebab kalau ramai bagi peluang pada orang lain juga. Okey. Boleh buat. Bang, ambil ni dulu. Okey, bagi pula kat anak angkat dia tu. Dah habis. Sikit lagi tinggal. Okey. Baik, tak perlu bilas air ni. Walaupun ada keluar sebut-sebut ke apa, biar aja. Tu wangian. Okey, dah siap. Waris-waris semua dah pergi, dah selesai. Okey, sekarang ni kita nak lap jenazah. Ambil kain tuala tu. Okey, kita pun lap lah jenazah tu. Lap tu dengan penuh kasih sayang. Jangan kita lap macam kita keluar bilik air. Gini. Kita keluar sekali kulit-kulit dia. Tak. Okey. Mayat senyum juga. Tengok, kita keluar dah dulu. Okey, lap semua. Gantikan kain yang kering. Ni kain batik yang basah ni kita letak tepi, letak kain yang kering. Ni kain kering lah ni. Okey, dah siap. Sekarang kita nak pusing pula bahagian belakang, nak lap belakang dia. Okey, kaedah yang sama, lap belakang badan dia semua, lap lantai juga. Okey, dah. Pusing pula sebelah sana pula. Pusing pula sebelah sana pula. Okey, kaedah yang sama, nampak punggung dia. Jaga. Okay, lap semua, lap lantai semua, air akan keluar ke hidung dan mulut, bersihkan. Kemudian kita ambil kain kemban. Mana kain kemban tadi? Ni. Kain kemban berapa meter tadi? 1.5 meter. Okey, ni kain kemban 1.5 meter. Bukakan kain kemban ni, gulung separuh. Letakkan di belakang badan mayat ketika posisi dia begini. Letak separuh. Okey, baringkan mayat tu. Pusingkan mayat ke sana. Ambil kain tu balik. Menyesal aku jadi mayat. Diuli-uli je macam tepung. Okey. Kemudian dah siap. Sekarang jenazah ni nak diangkat, bawa ke tempat kafan. Okey, minta dalam ni 3 orang tak boleh, 3 orang sini lagi yang gagah perkasa nak tolong angkat mayat. 1, 2, 3. Okey, Haji tengah sikit. Okey, kawan tengah di sini. Okey, cara nak mengangkat, gulungkan separuh. Gulung. Okey, dah cukup. Okey, abang saput kepala dia sekali, tangan kanan gulung. Okey, dah cukup. Okey, abang saput kepala dia sekali, tangan kanan, tangan kiri saput kepala dia. Dah confirm semua keluar, baru kita uruskan mayat ni balik. Baik, jangan risau tak terkoyak ke kain ni. Kain ni tak terkoyak, insya-Allah. Ya, paling-paling pun dia tercari je. Sebab saya pernah cuba untuk mengangkat badan mayat yang hampir 200 kilo dengan kain ni. Contohnya arwah abang Bocim meninggal, urus kat masjid Gombak kan? Apa nama masjid tu? Gombak Utara. Jadi badannya besar. Kita guna kaedah ni.
Orang tak yakin, saya kata insya-Allah. Ya, kita angkat, memudahkan tukang mandi mayat nak mengangkat. Kalau nak angkat badan dia, mungkinlah tak selesa, licin dan sebagainya. Guna begini. InsyaAllah tak koyak. Dengan cara mestilah kita gulung sikit, bagilah momentum tu kuat sikit. Ingat ya. Dan cuma keadaan ini hanya terpakai sekiranya tempat mandi dan kapan berdekatan, sebelah-sebelah ke atau bawah ke boleh. Jangan kita mandi dekat luar sana, nak kapan kat dalam sana. Kat pintu pagar ni dah barai dah. Maknanya sekejap-sekejap boleh lah, ya. Alright, dah siap. Mana waris tadi? Yang suruh keluar tu orang luar. Waris kat sini. Okey, kita nak kemban mayat ni. Okey, tutup dulu mayat tu, dia dah kiam. Okey, tutup dulu. Okey, tutup begini. Dah tutup, baru bawa keluar kain batik tadi, kain pelikat tadi tu, bawa keluar. Jaga. Itu seluar dia. Bukan saya. Ini seluar dia tadi, dapat sikit kan? Okey, kembankan begini. Baik, saya lebih selesa menggunakan kaedah begini. Walaupun ada sebagian orang dia kata nak kapas dulu mayat dekat atas badan mayat. Dia selak sikit, kapas. Bagi saya keadaan begitu risikonya tinggi untuk terlihat aurat dia. Jadi biasanya saya akan tutup mayat dengan kain negeri dulu, barulah saya akan kapaskan di atas kain kemban. Kapaskan begini. Jadi terselamatlah dia daripada orang nampak aurat dia. Okey, kapas sampai kaki. Saya tak buat penuh sebab risau, kesian dia. Panas ni nanti. Ya. Hari tu saya buat kursus kat mana minggu lepas saya had. Kat mana kan? Mayat lari tu. Sabah. Kat Sabah. Saya minggu lepas saya kat Sabah. Mayat tu boleh lari. Panas. Saya kata Sabah. Dia koyak kain tu. Ya Allah, pertama kali saya tengok mayat lari. Saya dah kata dah, boleh ke? Boleh. Saya pun bungkuslah dia. Sekali dia tak tahan, dia rabak dengan kain tu. Harap-harap jangan rabak kain ni. Baik, dah tutup begini, tutup habis. Taburkan sebut cenana kau barus kalau ada. Cabut kan, nak bagi wangi. Okey, kemudian barulah ambil kain tu. Okey, tutuplah mayat itu dengan kain ni. Nampak tak? Okey, kena dengan samakan atas dan bawah. Okey, samakan dengan atas dan bawah tu. Dia ada double kan? Ni. Samakan dia. Nampak? Okey, tutuplah bahagian atasnya begini. Selesa. Okey, tangan dah kiam dah. Nampak tak? Baik, mari kita kira berapa lapis atas badan dia sekarang ni. Pertama, kain kemban 1, 2. Kemudian kapas 3. Kemudian ni kain ni 2 kanan 2 kiri, 2, 4 campur 3, 7. 7 lapis dah kain di atas badan dia. Nampak tak aurat dia? Tak nampak dah. Jadi dah complete, belum sampai yang bawah ni lagi. Okey, baik. Sekarang kita nak buat kat kepala dia pula. Nampak? Ini lebih, kita ambil sikit. Nampak jambul dia tu, ambil kapas lagi, letakkan di bahagian kepala dia. Nampak? Okey, time ni lah kita ambil an yang ketiga. Apa dia? An yang ketiga, serban berapa meter? 1 meter macam ni. Okey, 1 meter macam ni dia berlipat. Jadi saya akan gunting sikit. Dia dah siap gunting dah. Okey, mana dia gunting tadi? Belum gunting? Okey, gunting setengah. Okey, tarik, potong 2. Okey, kain ni lipat bang. Lipat macam ni. Lipat begini, panjang. 1, 2, 3. Saya lipat 3 je. Yang ni lipat sampai habis. Betul tak? Lipat begini sampai habis. Lipat macam ni. Daripada sini. Sikit-sikit. Okey, yang pertama ni kita buat begini. Nampak tak? Letakkan di kepala mayat.
Sampai habis. Ya, ni sampai habis. Okay, yang pertama ni tutup habis begini macam tudung. Pastikan yang ni tajam ke atas. Kenapa? Kena tajam ke atas awning tu. Kalau tidak tajam, dia lembik, dia akan tiup. Perempuan pakai tudung kan. Baik. Begini, pegang telinga dia, angkat kepala dia ni, selitkan kain di bawah kepalanya. Begini. Okey, letak. Dah. Nampak? Kalau perempuan dah cukup dah tutup rambut dia. Gini ya. Baik. Kain yang seterusnya ni yang kita lipat begini. Buat begini. Tutup bahagian dagu dia ni. Naikkan di atas, letakkan di bawah kepala dia. Selit dia. Dah siap. Begini saja. Jadi dah cover dah aurat dia. Okey bang? Nampak comel pula jadi Bujang lagi ke? Dah kahwin dah? Berapa anak? Masya Allah, 3 anak. Isteri ada sini? Tak ikut? Saya dengan kawan saya. Dengan kawan saya. Kurang. Mana kawan dia? Ada kawan sini? Ambil gambar dia, hantar kat isteri dia. Berlari isteri atas ini ni. Okey, letakkan celak sini, minyak wangi semua. Okey, ni kain yang saya simpan tadi. Tutup muka dia begini. Nak guna kapas boleh, nak guna kain pun boleh. Okey, keluarga datang nak tengok, buka begitu. Okey. Time ni lah kita panggil keluarga dia. Okey, anak sulung, sila. Cik Maruah ni. Sayang ada. Sini dekat sikit. Sian dia kan. Anak sulung ni biasa lebih rapat dengan bapak dia. Sabar. Jangan nangis. Masya Allah. Anak nombor 2 mai juga. Anak nombor 2 nakal sikit kan dia. Sabar bang. Anak angkat jangan tinggalan. Ni hibah besar ni. Cium betul. Pasal hibah dia dapat banyak. Okey, dah siap. Kemudian kita pun kafanlahkan dia. Okey, sebabkan dia masih hidup, jangan tutup muka dia Kiri dulu. Okey, kiri begini. Sini selit kat bawah ni. Selit yang tu bunjut. Okey, yang ni begini. Okey. Baik. Ini pula. Ambil selai je. Tutup. Nampak? Okey, tak perlu ketat-ketat dia. Ada orang dia ketat sangat, dia tarik begini. Dia kata apa? Tak nak nampak kedut-kedut. Dia ingat ni badan uniform. Ya, ini kain kapan, letak saja, jangan ketat-ketat. Sian mayat. Selit. Okey. Kain yang terakhir. Tutup. Nampak? Ambang gini. Tapi buat 3 sekali. Buat sekali 3-3 boleh, tapi nampak macam tak kemas bila orang nak buka. Bila nak tengok muka, buka 3-3 sekali dan nampak badan dia. Begitulah maksud dia. Nak tanya, ini tadi 2 kan? Kalau besar macam mana kalau dilapik tadi nampak 2 kan? Kalau besar, kena 3 lah. Besar kain dia. Badan dia besar. Tadi kita buat lapik. Dia dah lapik bersilang. Ini baru yang ni. Tadi yang buat baju tadi, ni kan kaedah keempat. Kalau yang besar, buat baju juga. Boleh buat baju juga, tapi yang kain pertama kedua tu buat bersilang. Jadi baju dia dah cover, kemudian yang bersilang tu pula. Okey, yang kalau yang besar kita buat kiri, kanan, lepas tu baju. Itu pun boleh juga. Okey, ni tak terlalu besar ni, boleh tutup. Okey, baik, insya-Allah. Okey, begini, selit bawah dia, buat punjut. Yang ni okey, kebit. Boleh Okey, kalau boleh buat good. Okey, kita akan ikat dia sini, ikat ribbon ikat ribbon. Okey, ikatan di sebelah kiri mayat. Begini. Jangan ikat ketat-ketat, ikat ribbon sahaja, sekadarnya saja, okey? Kubur kata lepas tak? Siapa yang gali tu? Okey. Okey, dekat tangan satu, dekat pinggang,
Okay, nampak? Dan yang terakhir dekat lutut, ni kaki. Semua ikat riben. Kenapa kita ikat riben? Senang nak buka. Kalau ikat mati, orang dekat kubur nanti menyumpah kita. Cila kau siapa ikat mati ni? Dia akan cakap macam tu. Okey. Kita tutup begini. Alright. Lebih-lebih ni boleh gunting lah. Okey, dah siap. Letakkan selai kain lagi panjang untuk nampak lagi cantik. Letaklah minyak wangi, minyak atar apa semua. Kemudian letaklah minyak, letaklah kain. Masya Allah kan. Dah siap arwah ni. Okey, kemudian menikmati Okey, dalam dah siap ke? Tak? Maka siaplah untuk kafan mayat. Jadi kita nak masuk dalam tu, nak bawa mayat. Tanya dulu, dah ready belum? Okey, boleh. Kapas bergantung pada keadaan. Kalau dia perlu tak kapas, letaklah kapas kat muka dia. Kat ni, kat hidung dia. Kalau tak perlu, tak payahlah. Tengok pada keadaan. Okey. Boleh Khairul? Insya-Allah Khairul. 3 anak Yang paling sulung umur? 6 tahun. Yang paling kecil? 2 tahun. Yang ketiga baru lahir. Oh lahir. Oh Masya Allah. Muda lagi ayah dia meninggal kan. Siri bercakap dengan mayat. Dulu ada Siri bercakap dengan jin kan. Ni Siri bercakap dengan mayat. Okey, boleh. Okey, kita angkat mayat ni bawa ke dalam. Dah ready ke? Belum ready ke? Dah 12.30. Buka je. Sejak siap dah tu. Tengok apa? Kapan lagi? Okey, tak apa. Kita terus kepada solat jenazah. Okey? Alright. Minta sini kita berkumpul semua. Mari berkumpul. Buat saf. Okey, sorry. Buat saf. Okey. Okey. Sebaik-baiknya 3 saf. Letak kotak tepi. 3 saf. Okey. Baik. Tak perlu memanjang, cukup 3 saf. Okey. Anak nombor 2 jadi imam. Baik. Okey, dapat kan? Baik. Dalam hadis tidak ada menyebut kedudukan mayat macam mana. Tapi banyak orang kita dia kaedah yang dibuat. Kalau jenazah lelaki biasanya orang akan letak kepala sebelah kiri. Kalau jenazah perempuan kepala sebelah kanan. Itu kaedah. Maknanya untuk memudahkan orang lain tengok, oh mayat lelaki tu kenapa? Kepala belah kiri. Maka tak jadi masalah kalau kita nak ikut begitu. Tapi kalau ikutkan kias sunnah yang terhampir apa dia? Tengok pada hadis yang Nabi kata, Nabi selalu mengutamakan sebelah kanan pertama. Kedua, di dalam kubur jenazah lelaki dengan perempuan kedua-duanya belah kanan. Yang ketiga, kebiasaannya masyarakat contohnya di tanah Arab, mereka solat jenazah semua jenazah sebelah kanan. Jadi kesimpulan kita boleh ambil hampir lebih kepada sunnah kepala belah kanan, lelaki dan wanita. Okey, kalau di tempat tuan-tuan masih nak mengamalkan kaedah lelaki sebelah kiri, tak jadi masalah. Benda tu bukan benda yang perlu dipertikaikan. Okey, yang disebut dalam sunnah secara jelas ialah kedudukan imam. Dalam hadis sebut ketika Nabi solatkan jenazah lelaki, Nabi duduk setentang dengan kepalanya. Begini ataupun bahunya. Kalau Nabi solatkan jenazah perempuan, Nabi duduk setentang dengan pinggangnya. Begitu. Okey, solat jenazah kalau ramai orang, kedudukan sunnahnya bagaimana? Sunnahnya ialah di sebelah sehingga ke depan. Tapi kalau tempat tu sempit, ramai orang datang, maka boleh kita buat memanjang. Macam baru ni yang meninggal 3 orang sahabat tu kan. Ni Ustaz Khairul ni yang nguruskan jenazah tu. 3 orang budak dekat ATM Dungun, mati aksiden dekat Dungun tu kan. Saya tengok dalam gambar dia solat jenazah 3 orang memanjang begini. Ada orang tanya, Ustaz, tak boleh kan solat macam ni? Sebab memanjang. Saya katakan tengoklah keadaan tu, ramai orang datang. Jadi bila ramai, sempit ruang tu, maka bolehlah keadaan begitu. Tapi kalau ada ruang, buatlah begini, ke depan.
Itu lebih afdal. Siapa yang paling ke depan? Utamanya kalau dia satu keluarga, suami yang ke depan. Kemudian isterinya, kemudian anak-anak kecil. Kalau ada anak yang dah balik lelaki, maka anak lelaki dahulu, barulah isteri dan anak-anak yang lain. Okey. Kalau orang tukang kawan, tengok siapa yang lebih banyak hafal Quran. Itu kaedah Nabi. Yang lebih alim, dia yang di hadapan dahulu. Okey, itulah sunnahnya. Baik, solat jenazah ni ada 7 rukun. Pertama, berdiri tegak, niat. Kedua, yang ketiga, 4 kali takbir. Dan yang 4 lagi ni adalah bacaan dalam takbir. Takbir pertama, apa dia? Al-Fatihah. Takbir kedua, selawat. Takbir ketiga, doa atas mayat. Takbir keempat, salam. Itu sahaja, 7 rukun. Tak ada sujud, tak ada rukun. Okey? Baik, kita solat jenazah. Niat, kalau tak pandai, usalli ala hadza maiti arba'at takbiratul fardu kifayah ma'muman la ta'ala sahaja. Sempurna gitu kan. Panjangnya nak kena hafal. Kalau hafal nak buat silakan. Tapi kalau rasa macam time itulah otak kita dah blank, apa solat jenazah niat ni? Baca yang ringkas. Sahaja aku solat jenazah kerana Allah Ta'ala, itu pun dah cukup. Sebab kita dah tahu dah lelaki, dah tahu dah 4 kali takbir, maka cukup sekali itu je. Maka imam terus angkat takbir yang pertama. Allahu Akbar. Takbir pertama baca surah Al-Fatihah. Baca surah Fatihah. Dah selesai surah Fatihah. Okey, kemudian takbir yang kedua. Allahu Akbar. Takbir yang kedua baca apa? Selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Sama macam tahiyat akhir punya bacaan. Namanya selawat Ibrahimiyah. Takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Takbir ketiga baca doa ke atas mayat. Apa doanya? Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazah tu perempuan, tukarkan lafaz muannas. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau jenazah tu ramai, tukar lafaz jamak. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhu. Begitulah kaedah dia. Doa dia ada panjang lagi, tapi itu yang ringkas. Okey, imam takbir yang keempat, Allahu Akbar. Takbir keempat, nak baca doa boleh, tak baca pun tak apa. Okey, kebiasaan tempat kita baca. Baca bagaimana doa dia? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau perempuan tukar ha, kalau ramai tukar hum. Time belajar ingat, tapi time solat betul-betul terlupa. Allahumma la hawla wa la lain ni. Try lagi. Allahumma lakasumtu. Lagi jauh kan. Dah blank kepala tu, janganlah kita tunggu-tunggu. Diam sajalah. Tapi nak baca juga boleh. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pun dah cukup. Okey, kalau di Mekah Madinah biasa takbir keempat, imam dia tak baca doa. Sekejap je. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia terus bagi salam. Itu kebiasaan di tempat mereka. Tapi kebiasaan tempat kita baca. Maka ikutlah adat setempat. Baik, imam takbir. Imam salam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, yang wajibnya sebelah kanan, yang kiri adalah sunat. Baik, di Mekah, Madinah dia buat sekali je. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas imam senyap. Imam sebelah kiri kan, tak payah tunggulah. Nak habiskan pun boleh, nak berhenti pun boleh. Selesailah solat jenazah. Okey, baik, sekarang kita nak buat pengebumian mayat pula. Okey, minta 3 orang tadi warisan. 1, tengah 2, yang ketiga. Baik, dah solat jenazah selesai dah. Nak doa ke apa terpulanglah. Tadi warisan. 1, tengah 2, yang ketiga. Baik, dah solat jenazah selesai dah. Nak doa ke apa terpulanglah. Tarik. Ada saya dah? Okey, baik. Tak apa, kita selesaikan ni dulu. Okey, longgarkan. Saya kesian kat dia ni panas. Okey, longgarkan. Okey.
Orang di atas tolong kepalkan tanah untuk diletakkan di bahagian belakang supaya mayat ini tidak terletak. Sebab mazhab kita kesemua mazhab mengatakan bahawa mayat wajib menghadap ke arah kiblat. Kedudukan begini wajib. Okey, wajah sahaja yang tidak wajib dibuka, sunat saja. Yang wajib dibuka ialah kalau orang tu mati dalam keadaan ihram, maka wajib dibuka mukanya ataupun kepalanya. Baik, ini kita tutup. Tahan sikit bang, kesian tergantung kepala dia. Ni dia kepala dia, ampuh gini. Baik, jadi mayat ini perlu begini. Lepas tu barulah kita turunkan papan lahat. Alright, okay, baringkan dia dulu, kesian dia. Okay, papan lahat diturunkan. Kemudian kita akan letakkan tanah perlahan-lahan. Jangan bagi berbunyi sangat, sebab adab kita pada mayat, pendengaran mayat dah kembali ketika itu. Kemudian tanam kambus, tanah kambus, tinggikanlah dalam sejengkal. Buat begini kan, siaplah pengebumian mayat. Terpulanglah waris nak buat talqin ke doa ke, itu terpulang. Okey, selesai. Baik, sebelum kita jawab persoalan, bukalah mayat ini, kesian dia. Nampak benda gitu dah ni. Menyesal aku jadi mayat. Okey, dah ambil gambar dah ada telefon dah rumah dia. Okey. Baik, insya-Allah. Hidup lagi rupanya. Siapa lain kata dia meninggal ni? Ya Allah, kejap. Kita buang ni dulu. Macam dalam spa Allah. Alhamdulillah. Baik, mari kita masuk ke dalam balik. Boleh tak Jom. Apa? Kenapa? Oh, tak boleh. Panas. Ada? Oh, ya ke? Dalam kereta, dalam beg. Dalam motor. Tapi nak motor tu kan cara buka. Buka je. Ada motor saya sini je. Boleh Saya ada. Saya ada. Sekejap, dalam motor. Tak boleh sok. Boleh? Ya bang ni. Boleh. Kan? Tu habis last. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Selesailah kita punya urusan. Tadi saya ada buat praktikal solat dengan ke bumi sekali sebab kita nak kejar masa. Jadi orang lelaki dah buat praktikal solat dan ke bumi. Tapi untuk muslimat sekali saya akan cover dengan ni, saya beritahu rukun-rukun je lah. Okey, solat jenazah ada 7 rukun. Niat, berdiri tegak, 4 kali takbir. Lepas tu setiap takbir itu ada bacaannya. Takbir pertama surah Al-Fatihah, takbir kedua selawat,
takbir ketiga doa, takbir keempat salam. Tu sahaja. Okey. Niat, okey, solat jenazah ni besar pahalanya, jangan kita tinggalkan. Kata Nabi, pahalanya sebesar 1 qirat. Qirat tu besar mana ya Rasulullah? Kata sahabat, sebesar bukit Uhud. Besar tu Uhud tu. Kalau kita pergi Madinah tengok, ya Allah besarnya kan. Ini pahala yang aku dapat. Tapi kalau Mekah Madinah lagi berganda. Solat di masjidku 1000 kali ganda, kata Nabi. Solat di Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Jadi siapa solat jenazah tu, bayangkan Uhud 100,000 kali ganda. Besar, jangan tinggalkan. Baik, niat usolli ala hadzal maiti arba' takbiratin fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat jenazah lelaki ni 4 kali takbir fardu kifayah makmum kerana Allah Ta'ala. Kalau rasa panjang sangat, niat biasa je, sahaja aku solat jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Itu pun dah cukup. Alright. Kemudian takbir pertama surah Al-Fatihah, tak payah iftitah, terus surah Al-Fatihah. Takbir kedua selawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, sama macam dalam tahiyat akhir. Takbir yang ketiga doa untuk jenazah, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tu jenazah lelaki muzakkar. Kalau jenazah perempuan tukar lafaz muannas, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau jenazah ramai tukar lafaz jamak, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau jenazah pondan, sudah. Siapa yang kena uruskan jenazah pondan? Orang lelaki ke perempuan? Lelaki ke? Ini kita tengok keadaan. Kalau jenazah pondan tu biasa tak apa. Ni yang dah renovate badan dia. Badan macam perempuan dekat atas, kat bawah pun dah hilang kelakian dia. Macam perempuan. Siapa yang kena mandikan, lelaki ke perempuan? Perempuan pula. Cepat betul berubah. Lelaki juga. Pondan juga. Baik. Yang mandikan jenazahnya ialah tetap orang lelaki juga. Afdalnya ialah keluarganya sendiri. Sebab apa? Kembali pada fitrah dia. Orang lelaki maka lelaki lah yang mandikan jenazahnya kan. Jadi kedudukan aurat pula. Kalau lelaki aurat macam mana? Pusat sehingga lutut kita tutup. Kalau perempuan seluruh badan. Tapi ni untuk mandi mayat, orang perempuan tutup bahagian dada dia atau bahu ni sehingga bahagian lutut. Nak mandikan jenazah perempuan, orang perempuan tak boleh selak bahagian dada. Tangan sahaja yang lalu di bawah kain. Tu nak jaga adab dia ya. Baik. Bagaimana pula kalau nak mandikan jenazah pondan? Macam mana nak tutup kain dia? Tutup aurat dia kat mana? Yang wajib tutup kat mana? Pusat hingga lutut saja. Habis dada dia. Oh, dada tak apa lelaki. Betul ke tak payah tutup? Mencabar tu. Jadi wajib tutup bahagian dada juga. Walaupun auratnya pusat hingga lelaki, tapi bahagian dada tu kena tutup juga. Kalau tak tutup, jadi dua musibah. Musibah pertama, kita akan nampak aib dia. Oh, macam tu rupa dia. Kalau kita dedah aib dia, berdosalah kita. Musibah kedua apa dia? Akan jadi fitnah pada tukang mandi mayat. Ustaz, kenapa lama-lama kat situ? Faham tak? Orang tak tutup bahagian dada, kita gosok. Ustaz, kenapa lama-lama kat situ? Jadi fitnah. Jadi untuk elakkan fitnah, tutuplah atas kain. Jadi tangan saja yang lalu bawah. Kena faham ya? Itu untuk mengelakkan fitnah. Baik. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fanu juga bacaan untuk pondan sekalipun. Okey, takbir ketiga apa tadi doa? Takbir keempat doanya ialah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau tak ingat baca doa ini, bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai, bagi salam. Baik. Pengebumian kita dah tahu dah, pengebumian ni biasanya orang lelaki.
lelaki dan perempuan wajib menghadap ke arah kiblat. Okey. Begini tanah kubur kita. Biasanya tanah kubur dilihat di Sungai Busu ni lahat tengah. Kat Lembah Kelang ni lah lahat tengah. Dekat kubur Rasul Sakinah pun lahat tengah. Okey, papan lahat di tengah-tengah. Baik, lahat tepi ni kalau ada kubur yang buat laci macam ni. Okey, beginilah. Dan lahat dan ada juga yang guna keranda. Ikut keadaan, kadang-kadang tanah dia lembut, tak boleh nak buat liang. Okey. Papan lahat diturunkan, tanah pun diturunkan perlahan-lahan. Jangan lempar bunyi kuat-kuat, gerbuk. Adab kita pada mayat kena jaga juga. Alright, dah selesai. Ini antara bentuk liang kubur kita, dapat tak? Biasanya orang buatkan sini bahagian besar sikit. Okey, letak ini. Okey, 3 orang menghadap kiblat macam tadi. Tangan kanan bawah, kiri di atas. Okey. Tengok, dia peluk mayat. Tangan kanan bawah, kiri atas. Daripada atas, dia peluk mayat. Begitu. Okey. Kemudian diturunkan perlahan menghadap arah kiblat. Dibuka tali-tali semua. Okey, biasanya dia akan sendalkan tanah di belakang badan mayat. Kemudian, buka muka itu sunat saja. Yang wajib sekiranya orang tu mati dalam keadaan ihram. Jadi kalau orang mati biasa tak buka muka, tak jadi masalah, ya. Baik. Ni biasanya orang letak tanah kat hidung. Ini pun perbuatan ni tidak ada masalah kalau tak buat. Okey, dah confirm, dah tak tegak, dah tak terbalik, barulah kita akan turunkan papan lahat. Tanah pun diturunkan perlahan, jangan ada bunyi. Okey. Kemudian kamuslah tanah macam biasa. Selesai. Okey, habis pengebumian. Maka selesailah pengebumian, baliklah kita. Begitulah keadaan dia. Okey, ada soalan setakat ni? Soalan Cipu Mas. Apa dia? Yang kata 100 hari sebelum kematian tu ada tanda. Baik. Betul. 100 hari tanda-tanda sebelum kematian dirasai oleh orang-orang yang nak mati tu, dan akan diperhatikan oleh orang-orang yang faham. Orang dah tahu, orang alim yang tahu bab tu kan. Nampak dah tu, ni hidung jatuh ni lain macam ni, kaki sejuk je ni kan. Baik, itu bukanlah disebut dalam Quran dan hadis secara jelas, ya, tapi itu adalah kaedah pengalaman orang-orang dahulu. Bila dia tengok orang tu dah meninggal, dia pun buat kajian. 100 hari sebelum meninggal memang nampak tanda dia begini. 40 hari sebelum meninggal dia nampak perut dia sakit. 3 hari sebelum meninggal tiba-tiba dia ada sakit rasa bawah hati dia. Makna benda-benda begini adalah pengalaman-pengalaman orang dulu yang makna dijadikan panduan pada kita. Makna kata tidaklah kata wajib percaya ke tidak ke. Jadi itu adalah panduan saja. Wallahu a'lam. Soalan lain? Ya, Haji. Dia solat jenazah di rumah atau di masjid. Pergi kalau kita sempat pergi, kawan kita tak sempat terlambat, kita sembahyang lain. Baik. Terima kasih. Afdal solat jenazah di rumah ke masjid? Kalau sudut afdal, solat jenazah tu di tepi kubur. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat. Nabi selalu solat jenazah di kawasan lapangan, di padang ataupun di tepi kubur sebelum ke bumi mayat. Adapun mengikut keadaan semasa, mungkin agak kesukaran untuk kita solat jenazah di kubur kerana kesempitan dan juga jauh perjalanan kita. Maka sebaik-baiknya solatlah di tempat yang senang orang nak berhimpun. Antaranya masjid lah. Tapi sekiranya keluarga kata bawalah ke rumah dulu, isteri nak solatkan juga, maka itu pun terbaik juga. Bagi peluang pada isterinya yang mungkin tak nak ikut ke kubur, maka solatlah di situ. Baik, yang keduanya soalannya tentang apa tadi? Tak sempat, dia ada urusan lain, boleh tak solat jenazah gaib di rumahnya? Okey, solat jenazah solat jenazah gaib ni faham tak apa dia? Solat jenazah gaib tahu tak? Tahu kan? Okey, solat jenazah gaib ni siapa yang gaib? Kita ke gaib, mayat yang gaib? Mayat. Okey, betul lah tu. Takut nanti orang salah faham. Dia kata solat jenazah gaib tu ialah asal solat jenazah dia gaib. Tak datang kan. Baik, solat jenazah ini berlaku kerana dua faktor. Pertama, sekiranya mayat itu terlalu jauh daripada kita.
Contoh jauh tu macam mana? Kita dekat Gombak, yang meninggal tu dekat Johor, maka susah kita nak ke sana waktu sekarang ni. Maka boleh solat jenazah gaib setelah dia selesai urusan mandi dan kapan. Mesti lepas selesai mandi kapan, sebelum tak boleh. Yang kedua, sekiranya orang tu baru meninggal dunia dan dah siap ke bumi, kita baru sampai tengok jenazah dah siap ke bumi dah. Dah siap ke bumi dah. Alah, boleh solat jenazah gaib di tepi kuburnya. Had tempoh waktu dibenarkan berapa lama? Dari hari pengebumian dia sehingga genap sebulan. Sebulan saja. Itu ikut pandangan mazhab Syafi'i. Berdasarkan hadis, Nabi pernah solatkan jenazah seorang wanita yang menyapu masjid Nabi, yang meninggal dunia Nabi tak tahu pun. Nabi tanya sahabat, mana akak tu yang selalu sapu kat luar ni? Orang pun kata, akak tu dah meninggal lah. Dah sebulan dah meninggal. Nabi pun dibawa ke tempat kuburnya, Nabi solat jenazah di tepi kuburnya. Maka ulama kata genap sebulan cukuplah hadnya. Wallahu alam. Tu solat jenazah gaib. Macam mana panduan dia? Macam biasa, menghadap kiblat, niat sahaja aku solat jenazah, siapa nama dia, empat takbir kerana Allah Taala. Solatlah macam biasa. Ya, soalan lain? Ada yang itu tak? Yang selanjutnya kalau naik ke depan, kalau jatuh, habis, jadi tulang, daging semua. Hancur lah. Macam mana caranya? Baik. Nak dimayangkan ataupun nak campur dengan kurang kafir. Kita ambil kes yang terdekat lah, MH17 meninggal dunia dekat Ukraine, terhempas. Kita nampak orang bawa mayat tu dalam keranda, besar-besar keranda dia, tapi dalam tu mungkin satu tulang aja, mungkin sampel dia je. Makna kata tak semuanya lengkap, ya. Sebenarnya itu adalah syarat untuk orang solatkan dia lah, tanda bagi dia. Adapun demikian, kalaulah mengikut keadaan sekarang ni, orang boleh cek melalui DNA, confirm tu tulang dia, badan dia, cukuplah itu saja yang kita uruskan. Bersihkan, kafankan, terus solatkan dia. Sebab dah ada bukti kematian dia. Baik, sekiranya kes tu tak jumpa langsung, MH370, ya, dah 10 tahun hilang, tak tahu ke mana, kan? Maka tak boleh solat jenazah dia, tak boleh solat jenazah gaib. Sebab tak diketahui hidup mati dia. Maka orang begini kita anggap dia masih ada dan tidak perlu solatkan jenazah gaib bagi dia. Allahu a'lam. Okey. Anggota? Okey, potong kaki. Ya, baik. Dia potong kaki, kencing manis, aksiden kan. Kemudian dia dah sebulan dah. Ni, Ustaz tolong uruskan kaki saya. Saya pernah jumpa kes macam tu. Ni kaki siapa ni? Kaki saya. Kencing manis, potong kaki dah. Okey, dia pun ambil. Saya pun ambil. Saya bersihkan darah-darah tu, balut dengan kafan. Nah bang, pergi tanam. Tak payah solat ke Ustaz? Kata dia. Tak payahlah, abang hidup lagi. Tak payah solat, dia hidup lagi kan. Jadi kita buat apa dia? Mandi kafan hanya ke bumi saja. Nak ke bumi kat mana? Biarlah ke bumi di kawasan tanah perkuburan. Tak boleh ke tanah belakang rumah? Boleh. Tapi isunya ialah bukannya selamanya tanah tu milik kita. Satu hari nanti kita dah meninggal, anak-anak kita pun kata jual lah tanah tu. Orang pun jual. Jual-jual, lepas tu kontraktor baru gali balik tanah tu. Nampak tulang kaki. Ni tulang kaki siapa ni? Dia sia-sia jangan orang buang. Kalau letak kat tanah wakaf, tak adalah orang gali dah. Itulah faktor dia. Allahu a'lam. Okey, ada soalan lain? Ayat. Dengan masalah urusan contoh ahli keluarga yang bukan Islam, mungkin kita bagi duit ataupun urusan jenazah. Jenazah bukan Islam? Tapi ahli keluarga tapi bukan Islam. Dia nak bagi duit kat kita untuk uruskan. Keluarga kita lah, kita bagi duit pada keluarga ataupun pada Okey, faham lah tu. Kita dah masuk Islam, keluarga bukan Islam. Dia meninggal, kita bagi duit pada orang untuk tolong uruskan. Baik, hukumnya harus. Sebab apa? Mayat macam mana pun kena sempurnakan. Ya. Jadi tanggungjawab kita lah untuk membantu dia ikut cara agama dia. Jadi kalau seorang anak sebenarnya katalah mak yang meninggal tu, saya pernah jumpa kes mak dia meninggal. Mak dia bukan Islam, dia Cina. Jadi dia kata saya nak uruskan cara Islam, boleh tak Ustaz? Saya katakan dia dah Islam belum? Dia dah masuk Islam, dah syahadah depan saya, tapi tak sempat daftar. Macam mana ni Ustaz? Saya kata terpulang pada waris nak menentukan bagaimana. So macam mana? Okey, saya bantu dia. Kita uruskan cara Islam tapi tak letak ke bumi di tanah bumi Islam lah. Dia kata dia tanam.
Tapi atas sebab faktor ni berlaku di Johor ni, di Johor, atas bantuan Jawatan Agama Islam Johor, jenazah terdapat juga disemadikan di tanah perkuburan orang Islam. Sebab atas kesaksian anak dia kata, saya yang masukkan di Islam. Jadi begitulah keadaan dia. Jadi kalau sekata tak boleh, kena juga cara bukan Islam, kita bagilah upah pada orang untuk buat. Yang penting sempurna mayat tu. Wallahu a'lam. Kadang bila ada pengajar suami lah, ada yang kata si isteri tak boleh dipukul. Macam mana? Tak boleh ikut kubur kan. Okey, sebelum tu saya jawab. Ada soalan tadi? Tak pernah menguruskan jenazah unsa atau perempuan tiruan. Dah sebut dah tadi. Dia kata jenazah perempuan tiruan. Punan lah kan. Kita dah sebut dah tadi. Saya pernah ada pengalaman lah. Jadi kalau sebut kunsa tadi, kunsa tu ikut pada jantina asal dia. Kunsa ni orang yang memang ada dua kelamin. Walaupun waktu lahir dia ada dua kelamin, ayah dia daftarkan sebagai lelaki. Sampai dia besar, tiba-tiba rupa dia macam perempuan, bentuk dia macam perempuan. Tapi nama dia lelaki. Dia meninggal dunia, tak boleh berpandukan pada dokumen. Nama dia Kamaruzaman. Contoh kan. Tapi nampak macam Kamariah. Macam mana ni? Tanya waris dia. Dia kunsa. Jadi kalau betul kunsa, perempuanlah mandikan jenazah dia. Walaupun nama dia Kamaruzaman tadi. Ya, kunsa ni isu yang lain, isu yang memang semula jadi. Alright. Pandunya ialah berpandu pada waris. Soalan Tuan Haji tadi, bagaimana kalau mayat itu suami meninggal, isteri nak ke kubur boleh ke tidak? Baik, kena faham. Ramai orang kata tak boleh. Duduk, dah sampai hukum iddah. Iddah ni maksud dia apa? Iddah ini ialah satu peraturan yang mana seorang isteri kepada suami perlulah dia menghalang dirinya daripada pantang larang iddah selama berapa lama? 4 bulan 10 hari 130 hari. Maka dia tidak boleh berhias, tak boleh make up, tak boleh pakai baju lawa semua. Dia tak boleh berwangi-wangian, tak boleh. Dan tak boleh keluar rumah tanpa ada keperluan. Maknanya tempat yang terbaik baginya ialah di rumah. Isu yang timbul ialah boleh tak ada ke kubur. Kita kembali kepada asal. Tujuan iddah ni ialah untuk mengelakkan fitnah. Sekarang ni kita tengok, boleh tak seorang isteri yang bekerja dapat cuti 4 bulan 10 hari? Tak ada kan? Paling-paling pun seminggu betul masuk kerja balik. Boleh tak seorang isteri kata, hari ni nak pergi kedai lah, nak pergi pasar sekejap, nak beli lauk? Boleh tak? Dan tempoh iddah? Boleh. Maka tujuannya untuk keperluan. Selagi mengelakkan fitnah, silakan. Dan jika dia nak ke kubur, kenapa? Apa keperluan dia? Saya rasa macam tak lepas hati saya nak tengok emosi, keperluan emosi. Maka biarkan dia pergi tengok kubur. Pergi tengok kubur, jangan ada mengundang fitnah. Maknanya dia dengan anak-anak dia, adik-adik dia semua tengok, daripada jauh pun dari dah. Kemudian dia balik. Maka tak jadi masalah. Bukan dia menetap situ, bukan dia bersembang dengan kawan dalam situ, tidak. Selagi mana dia pandai menjaga dirinya daripada unsur-unsur fitnah, maka itu diharuskan. Namun sebaik-baiknya tempatnya di rumah. Inilah maksud saya, itulah. Dia boleh hantar ke kubur dengan keluarga dia. Ikut tengok, apa tu, dah balik. Janganlah kata, siapa yang urus jenazah tadi, mari kita ke masjid, ada jamuan makan. Isteri tak payahlah datang, terus balik ke rumah. Tujuannya nak tengok saja, guna balik. Tak jadi masalah. Islam tidak pernah menyempitkan hal itu. Tapi kadang-kadang ada orang yang terlalu ekstrim, kata, tak boleh langsung. Habis pergi pasar boleh? Pergi kerja boleh? Nak tengok kubur suami kejap je tak boleh? Kena faham tujuannya ialah untuk mengelakkan fitnah. Fitnah apa? Jangan sampai pakai tabarus, orang nampak muka dia, wajah dia semua, sampai ada orang yang berkenan, padahal dia dalam tempoh iddah. Benda itu dilarang dalam agama. Kalau begitu berlaku kan. Jadi adalah batas-batas syariatnya. Wallahu a'lam. Dah tutup dah. Dah bagi syarat dah. Baik, saya rasa cukup sekarang itu pada sekali ini. InsyaAllah kesempatan akan datang kita jumpa lagi. Ada persoalan yang lanjut nak bertanya, boleh tengok pada Facebook saya ataupun TikTok ataupun Instagram atas nama Ustaz Undertaker. Nak tanya soalan situ pun boleh. Siapa nak tengok video yang mula-mula tadi tu, saya ada pin dalam TikTok saya. Tengok Ustaz Undertaker. Baik, kita nak bagi laluan azan kejap. Saya ada video kejap lagi, boleh tengok? Okey, kita lepaskan azan dulu, baru saya tunjuk video tadi. Allahu a'lam bissawab, insya-Allah. Lagi 30 saat nak azan kan?